Saya pun sihat. Yang lain semua sihat ke? Sihat. Okey. Kalau sihat, siapa yang sihat tu apa kata buka kamera. Tunjuk kepada kami semua. Muka-muka anda yang sihat tu. Buat gaya, comel sikit. Okay, memang saja teknikal hari ni dia memang play lagu-lagu nostalgia gitu. Lagu-lagu lama. Boleh Saja trauma. mengingatkan kembali kepada kesengsaraan waktu-waktu dulu. Tio ada Tio? Okey. Tio ada ke? Teknikal bola. Sebab jom kita ramai-ramai ucap kepada Tio hari ni Mooncake Festival. So ucaplah dekat Tio. Happy Mooncake Festival. Kim pun juga. Alright, thank you. Happy Mooncake Festival. Oh, hari ni ke Lim? Hari ni Ya, hari ni betul. So, kita tak dapat lama-lama sangat. So, kita serahkan majlis lah dekat Anur. Bye semua. Bye. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Saudara Fatul Arifin, Pengarah BPO, Pengarah Bengkel Pemantapan Organisasi 2021, yang dihormati Puan Khairul Zainal Kinaina, Pembantu Tadbir Kanan Seksyen Pengurusan Aktiviti Bahagian Hal Ehwal Pelajar, serta rakan-rakan Majlis Perwakilan Kolej Tun Dr. Ismail sesi 2021-2022 yang saya kasihi sekalian. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh, diminta semua barisan MPK untuk sentiasa membuka kamera sepanjang majlis berlangsung. Seperti yang hadirin sedia maklum, malam ini merupakan slot prosedur penganjuran aktiviti BHAP kepada barisan Majlis Perwakilan Kolej Tun Dr. Ismail sesi 2021-2022 yang bakal menggalas tanggungjawab selaku tulang belakang kolej. Untuk pengetahuan hadirin, slot prosedur penganjuran aktiviti BHAP ini merupakan slot yang akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan program yang dikendalikan khususnya di bawah kelulusan BHAP. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin kerana sudi bersama-sama dengan kami bagi menjadikan slot prosedur penganjuran aktiviti BHAP. Bagi memohon keberkatan pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga program kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sebelum saya menyerahkan slot kita pada malam ini, saya akan menerangkan secara ringkas latar belakang penjemputan iaitu Puan Khairul Zainal Kinaina atau lebih mesra dipanggil Kak Ziana. Beliau merupakan pembantu tadbir kanan di seksyen pengurusan aktiviti BHAP yang menguruskan aktiviti kelab dan persatuan yang berdaftar di BHAP. Beliau pernah bertugas di Perpustakaan UTM dan juga Koskom. Beliau juga pernah menjadi fellow di Kolej Kelima selama 10 tahun. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, kita menyerahkan slot prosedur penganjuran aktiviti BHAP kepada Puan Ziana selaku pentadbir kanan BHAP. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Recording in progress. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Kak Zana minta maaf saya tak boleh buka kamera tu sebab tadi dah try buka dia macam ada problem dekat mic. So tak ada masalah Kak Zana tak buka kamera. Hello, dengar tak? Hello? Dengar. Risau pula. Okay, terima kasih Kak Zana ucapkan kepada penganjur kerana menjemput Kak Zana untuk malam ni. Kak Zana boleh share screen kan? Boleh tak? Boleh. Okey, Kak Zana start lah sebab nanti lambat habis kan. Okey, sebelum Kak Zana pergi ke slide taklimat, Kak Zana nak pergi kepada laman web BHAP dulu untuk tunjukkan beberapa dokumen dan maklumat terkini lah yang you all perlu tahu berkaitan pengurusan aktiviti. Okey.
Okey, nampak tak Kak Zana punya skrin? Nampak. Okay, sebelum tu Kak Zana tunjuk, you all kena tahu apa-apa dokumen dan info terkini pada laman web BHAP yang berkaitan dengan pengurusan aktiviti pelajar. You all pergi dekat bahagian halaman pelajar kat sini. Okey, sebab ramai yang tanya Kak Zana kat mana nak dapatkan pautan permohonan, pautan pindaan dan pautan laporan aktiviti pelajar. So Kak Zana tunjuk dekat sini, you all pergi dekat menu, pergi dekat laman web BHAP ni, perkhidmatan utama. Okey, kat sini ada beberapa section lah yang you all, tapi yang hari ni Kak Zana tunjuk pada section pengurusan aktiviti dekat sini. Borang-borang permohonan sekarang semua online pakai Google Form. So you all buka je borang ni, dekat sini semua. Nanti tak adalah nanti macam carikan dekat mana pautan borang, dekat mana nak dapatkan pautan borang. Ambil yang dekat sini sahaja, jangan ambil yang kawan-kawan passing-passing. Kalau nak mohon yang baru, ambil kat sini. Nak mohon, ambil kat sini. Boleh? Okey. So kat situ pautan borang. Untuk barang permohonan kelulusan aktiviti, you all ambil yang ni, pindaan yang ni, lepas tu untuk hantar laporan, you all ambil pautan yang ni. Okey, settle untuk pautan, Kak Zana pergi dekat dokumen. Untuk dokumen section pengurusan aktiviti, semua ada dekat sini, dekat muat turun. You all pergi dekat section pengurusan aktiviti. Okey, dekat section pengurusan aktiviti ni nampak yang berkaitan yang dengan pengurusan aktiviti adalah manual pelaksanaan aktiviti dengan takwim permohonan kelulusan. Sekarang ni kita Kak Zana kita orang tak letak lagi takwim terkini. Biasanya kita akan letak seminggu sebelum semester baru bermula. Maksudnya you all masuk 18 kan? So kita akan view benda tu dalam minggu sebelum tu lah, dalam 10 hari bulan 10-11 macam tu kita dah start hebah dekat website, dekat Facebook BHAP, ataupun kita akan pas kepada presiden-presiden kelab persatuan dan MPK. Okey, nanti takwim dia bentuk macam ni. Sekejap Kak Zana boleh buka tak? Macam ni takwim je nanti. Yang ni yang semester lepas yang semester sekarang ni kita tak buka lagi. So dia bentuk dia macam ni lebih kurang. Okey, minggu 5 hingga 9 April hantar kertas kerja. Lepas tu 13 hingga 14 proses kelulusan atau pembentangan. Lepas tu untuk ada selang-selilah hantar kertas kerja, pembentangan ke surat kelulusan, hantar kertas kerja, pembentangan, surat kelulusan. Tu je dia punya proses. Tapi you all kena follow lah tarikh-tarikh ni. Kalau you all katakanlah 5 hingga 9 September ni kena hantar kertas kerja, tapi you all nak hantar 10, 11 kita tak terima. Memang kita akan reject lah. You all kena tunggu tarikh selepas tu. Maksudnya you all kena tunggu 19 hingga 23 ni. Tarikh selepas tu, maksudnya program you all kena tak boleh ada tarikh yang ni lah. Program you all kena forward, kena ke depan lagi. Maksudnya kena tunda ke depan lagi. Harap you all faham yang ni, sebab ramai yang selalu terkeluar pada takwim. Kita dah cakap 5 hingga 9 tapi ada yang hantar 10, 11, 12. Ada yang hantar 1, 2, 3. Kena follow. Kalau 5 hingga 9 kena follow 5 hingga 9. Okey, tu pasal takwim lah. Okey, untuk tadi takwim. Okey, lepas tu contoh takwim. Lagi satu, manual pelaksanaan aktiviti 39 ni. Okey, selain daripada Kak Zana bagi taklimat malam ni, you all juga boleh rujuk manual pelaksanaan aktiviti pelajar sebelum you all nak rancang apa-apa program. Sebabnya dekat sini nanti lagi detail, lagi kalau you all buka ada A to Z lah, daripada start perancangan, start pada berbincang berbincang dengan pengurusan you all. Memang kat sini lagi detail. Apa-apa you all boleh rujuk kat sini lah. Kalau tak faham
dengan apa yang Kak Zana brief malam kejap lagi. Okey, lepas tu benda yang perlu you all ambil tahu juga panduan tuntutan kewangan aktiviti pelajar. Dekat sini sebab Kak Zana staff yang menjaga tuntutan kewangan aktiviti pelajar tak join malam ni. So apa-apa you all boleh je refer dekat sini. Semua dah ada kat sini. Nanti you all buka je nak buat tuntutan apa. Tuntutan penajaan, tuntutan bayaran, semua dah ada dekat sini. Tuntutan bayaran balik dan kita dah listkan dokumen-dokumen yang you all kena lampirkan. Contohnya tuntutan yuran, dobi, makanan, benda-benda ni yang you all kena lampirkan dengan surat kelulusan. Nanti you all boleh buka sendiri dan ni sendirilah kalau Kak Zana nak explain satu-satu ni rasanya tak cukup masa. Okey, yang dekat sini ada 3 tu lah yang berkaitan dengan aktiviti pelajar. 38, 39, 41. Yang ni pun you all boleh tengok jugalah. Macam mana nak tubuhkan persatuan, cadangan penasihat ni kebanyakannya daripada PMF fakulti lah. So Kak Zana ambil ini untuk college. Dan sini pun jadual pengambilan dan pemulangan peralatan pinjaman. You all semua ambil kat sini. Yang Kak Zana bagi tahu ni yang kira yang penting, antara yang penting lah, yang macam dokumen yang kecil-kecil ni Kak Zana tak adalah nak. Ni sangat you all buka sendiri, you all buka dan baca sendiri nanti. Okey, so ni adalah borang-borang terkini. Borang-borang terkini yang perlu you all ikut sebab borang ni melibatkan ISO, pejabat bahagian pelajar dan pejabat HEPA. So apa-apa borang yang terkini you all kena upload daripada sini. Jangan ambil daripada kawan-kawan. Kalau you all nak mohon baru, terus buka laman BHAP, download kat sini. Jangan ambil yang kawan-kawan pas sebab mungkin ada borang yang kita dah tukar dekat sini, you all terlepas pandang. Nanti kita tak boleh nak proses lah kalau borang tu borang yang lama. So semua yang terkini ada dekat sini. Okey. Dekat sini Kak Zana, borang-borang ni tak apa, nanti you all tengok. Okey, ni Kak Zana nak tunjuk dekat template kertas kerja. Yang ni you all kena ambil tahu lah soalan penting kan. Okey, you upload, dia akan keluar macam ni. Okey, ni template kertas kerja. Kena ada logo. Yang biru ni semua yang you all kena pindah. Yang teks warna hitam ni you all jangan kacau pun, jangan delete, jangan ubah. Biar je kat situ. Yang tindakan you all adalah yang biru-biru ni. Tajuk minta maaf. Dekat skrin kosong. Dekat skrin tak nampak apa-apa. Kejap. Kan sebab Kak Zana buka sekejap. Sorry alamak. Okay, tak apa. Okay. Tak nampak Kejap. Share whole screen tu. Share screen kan? Oh sorry Kak Zana tak. Alah dia pergi window lain. Kak Zana kan share screen sama. Alah. Tadi yang dekat laman web tadi boleh tengok kan Kak Zana buka? Laman web nampak. Cuma dekat yang ni je. Sekarang nampak? Sekarang nampak. Okay. Si Bayu cakap otak Kak Zana shot sendiri je. Okey, macam yang tadi Kak Zana cakap, yang tulisan biru sahaja untuk tindakan you all. Tajuk program, tarikh, semua ni you all edit dan letak you all punya maklumat lah. Okey, kat sini kita dah tulis lah, mohon jangan ubah dan kekalkan semua font berwarna hitam. Yang you all punya berwarna biru sahaja. Okey. Yang ni pun jangan. Yang ni memang kita letak untuk tiga nama, 3 jawatan. TNC, ketua bahagian dengan ketua seksyen pengurus aktiviti. You all jangan pandai delete ketua bahagian dengan ketua seksyen, letak TNC. Tak biar je macam tu sebab bila you all hantar paperwork, permohonan you all ni kita tak tahu dia akan disign oleh TNC ke, dia design oleh ketua bahagian pelajar ke, atau dia kena sign oleh ketua seksyen pengurus aktiviti. So you all kena letak tiga orang ni lah.
tak ada masalah, tak ada isu pun sebab nanti yang akan assign benda ni adalah staff daripada section lah. Bila di SEMA you all punya permohonan, okey, permohonan ni kena TNC HEPA ni. So nanti staff yang akan assign bawa paperwork ni kepada antara diorang bertiga ni. So you all jangan delete salah satu ni. Tiga-tiga kena ada kat sini. Okey, faham ya? Sebab ramai yang raja-raja dah pergi delete ketua ni, dah pergi letak di TNC HEPA. Kalau in case lah you all punya paperwork ni dengan permohonan ni kena ketua bahagian yang sign, tak perlu TNC HEPA. Nanti you all kena buat balik. So untuk selamat kita letak tiga-tiga ni. Nanti kita yang akan ambil tindakan. Okey, kat sini pun yang you all punya warna biru. Kat sini cadangan pegawai pemantau. Okey, dia pengesahan ada 3 kategori. Yang ni untuk kategori fakulti sahaja. Okey, yang ni you all tak payah tengoklah. Ini untuk PMF. Okey, yang ni untuk kelab atau persatuan yang bawah direct pada bawah BHEP. Okey, yang ni you all punya pengesahan untuk kolej, permohonan pada kolej. Kena ada pengarah aktiviti disemak oleh fellow ataupun non-fellow, pengetua kolej. Fellow ataupun non-fellow ni biasanya pegawai pemantau lah kan. So you all letak nama siapa-siapa. Kita letak jawatan lah, senang. Okey, kat sini kat dalam saya you all dah faham. So kena ada 3 lah, pengarah, fellow ataupun non-fellow atau pengetua kolej. So diorang kena semak dulu. Bila diorang dah sign semua dengan cop rasmi semua, baru hantar kepada BHEP. Yang finalize je yang hantar kepada BHEP. Okey, sini jawatan kuasa induk. You all tentatif. Kita tak, inilah terpulang kepada you all lah. Nak letak penawar ni pengetua ke, pengerusi ni, pegawai takbir ke, atau fellow ke, ketua fellow ke, tu terpulang kepada you all. Kita tak statik lah. Yang ni terpulang kepada AJK untuk lantik siapa-siapa. Tapi biasa kat sini, pengetua, kat sini pegawai takbir dia, ataupun fellow ataupun pegawai pemantau, mana-mana lah yang you all rasa you all nak letak kat sini, barulah you all. Okey, untuk perbelanjaan kat sini ni macam biasalah, perkara apa you all kena pecahkan, you all punya penggunaan barang benda semua listkan dekat sini. Lepas tu kat bawah ni you all kena maklumkan siapa yang akan bagi you all punya pendapatan. Contohnya perkara sepatutnya kat sini ni penaja atau penyumbang, nanti kita ubah. Dekat sini nanti you all letak contohnya BHEP. BHEP perkara kegunaan yang you all nak minta adalah untuk bayaran penceramah. Kena mention kat sini. Jumlah pendapatan yang you all nak 200.5, tulis kat sini. Lepas tu kalau kata ada lagi yang lain, tambahlah daripada wazan perkara nak guna untuk hadiah. So kita akan tengok yang BHEP tu lah, yang wazan tu nanti you all boleh hantar kepada wazan selepas dapat kelulusan BHEP. Biasanya macam dapat kelulusan BHEP dulu, baru you all hantar yang wazan punya. Okey, tu je lah paperwork, simple je, cuma content tu je lah you all kena ni. Kak Ziana, dia ada satu soalan. Boleh kan? Boleh tanya kan? Boleh, nak tanya terus pun lagi elok. Senang Sebab saya risau nanti dah lepas-lepas tu nanti nak patah balik tu susah. Boleh? Untuk yang bahagian yang penaung semua tu, boleh Kak Ziana scroll. Penaung kat bawah jawatan kuasa tadi. Okey. Penaung tu mesti letak pengetua kolej kan, walaupun peringkat BHEP. Peringkat BHEP. Kalau kerjasama, kolaborasi BHEP, ke macam mana? Kalau peringkat universiti, program peringkat universiti, lepas tu kita letak nama TNC ke atau kita letak nama pengetua? Itulah kat sini kita tak ada macam mana ni, terpulang dekat you all. You nak tak ketua bahagian pelajar ke, nak letak pengetua ke, sebab tak ada isu pun kat situ. You all nak letak TNC ke pun tak ada masalah. Okey, faham. Lepas tu yang pengerusi tu siapa? Pengerusi ni pun sebab you all mungkin akan confuse dengan pengerusi kelab kan. Pengerusi apa? Ada
ada ke pengerusi apa selain pengerusi Jawatan Kuasa Induk? Kami ada presiden. Presiden kan biasa kat sini orang akan letak pengurus kolej, kalau letak TNC HEPA sini, pengetua kat sini, mana-mana you all ni lah yang you all punya team setuju, you all punya pengurusan setuju. Kalau kata TNC HEPA kat sini letak ketua bahagian orang pelajar kat sini pun boleh, terpulang. Dia tak ada statik, kita tak ada letak yang memang kena letak TNC HEPA ke, sebab benda ni Jawatan Kuasa Induk you all yang kena muktamadkan. Kak Zainal, saya tanya, kalau pengurus kiri ni macam keputusan untuk letak Jawatan Kuasa Induk tu semua dia bergantung pada pelajar sendirilah kan. Kalau macam contoh kita letak penaung tu, pengetua, pengerusi tu adalah fellow penasihat pun boleh kan macam tu? Ya, betul. Sebab you all punya program ni. Okay. Faham kan? Tapi kalau boleh penaung pengerusi ni dalam kalangan pegawai lah, bukan pelajar. Sebenarnya kat sini pengerusi atau penasihat ni nanti kita tukar dekat laman web. Pengerusi atau penasihat pun boleh kat sini. Saya nak tanya, kalau boleh ke saya panggil akak? Boleh. Okay, kalau macam contoh kat bahagian atas tu kan ada tetamu kehormat. Kalau tak ada tetamu kehormat, kita nak buang ataupun kita nak gantikan tiada tetamu kehormat? Macam tu. Tiada. Awak tulis je tiada. Sebab tu kata apa-apa yang tulisan hitam ni jangan dibuang, jangan di-delete. Kalau kata sini tiada, tulis je tiada. So kita maklumlah benda tu tiada. Kalau you all delete semua ni, nanti numbering dia akan lari. Kita susah nak semak. Biar je nombor perkara ni memang dekat sini. Kalau yang mana tiada ni, penceramah tiada. Tulis je tiada. Senang. Okay. You all jangan delete semua dia punya numbering. Okay. Terima kasih Kak. Faham kan? Okay. So nanti lepas you all dah finalize, janganlah tinggal biru macam ni. Tukarlah warna hitam. Yang ni untuk kita punya panduan je lah. Okay, itu sedikit sebanyak pasal paperwork. So Kak Zana pergi kepada template surat iringan. Template surat iringan, sekejap. Okay, ni template kita buat simple je. Okey, ni pun dekat laman web tadi, bawah template kertas kerja. Okey, dekat sini you all punya macam tadi juga, yang biru ni you all pindah, yang hitam ni biarkan kat sini. Macam Kak Zah cakap tadi, yang ni jangan delete, biarkan kat sini sebab macam tadilah, bila you all paperwork atau permohonan, dia akan pergi kepada salah seorang tiga-tiga ni. Mungkin pergi kepada TNC HEPA atau mungkin pergi kepada KB atau mungkin kepada ketua section. So tak ada isu lah bila dapat kat staff nanti, staff yang akan cop nama dia orang kat tepi ni. So TNC tahulah tu dia punya kelulusan. Maksudnya yang ni biarkan, jangan delete, jangan tinggal TNC ke tinggal KB ke, biar je macam tu. Okey, macam kat sini pula you all punya tindakan pengetua. Sebab ini untuk sekiranya kolej, yang ni sekiranya kelab bawah BHEP, yang ni kalau fakulti. So you all punya part kat sinilah. Kena melalui pengetua. Lepas tu ramai yang terlepas pandang dekat melalui ni, dia tak sign dan tak ada cop pengetua. Kena dapatkan tanda tangan pengetua dan cop kat sebelah nama dia ni. You all tahu kan, sebab kalau you all ada kursus surat rasmi ke, dia orang mesti ajar benda ni. Kalau melalui kena ada cop rasmi dan tanda tangan pengetua. Apa-apa surat kena memang macam tu. Okay, so ni je lah, simple je surat iringan ni, memang simple je. Sebab kalau tengok macam ramai yang cerita balik, bila surat iringan ni dia cerita balik yang dalam paperwork berhelai-helai nanti. So you all punya tak perlu cerita balik yang dalam paperwork, sebab benda ni kita akan tengok dalam paperwork balik. Yang ni cuma surat iringan sahaja. Okay, yang ni kalau tak ada kerjasama, tulislah tiada. Okay. Assalamualaikum Kak Zainal. Boleh. Saya ada soalan.
Ha? Yang part timbalan TNC, quarter section semua tu kan. Ya. Kan kat situ macam slash je, kita tak perlu tulis nama diorang. Tak perlu sebab ni untuk kita punya tindakan. Kita punya part, staff punya part. Nanti bila sampai dekat staff yang akan chop nama diorang kat sini. Oh, okay. Sebab kita memang ada chop diorang ni lah. Semasa diorang nak diluluskan tu, kita memang siap-siap chop sebelum hantar ke sebab kita tak tahu sekarang ni keadaan paperwork awak tu nak pergi kepada siapa. Ada yang akan pergi kepada TNC, ada yang pergi kepada BHAP. Kalau you ada siap-siap tulis kepada TNC HEPA, tapi paperwork awak tu hanya untuk tindakan KBHAP, nanti kita kena patah balik kepada awak untuk hantar lagi sekali. Tak kesusah nak kena dapatkan sign pengetua balik kan. Take time lah. Lepas tu nak kena kerja takwim lagi. So bila you all letak kat sini, nanti staff yang akan ambil tindakan. Kita yang akan cok nama diorang. Kalau pergi kepada KBHAP, kita akan cok nama KBHAP kat tepi ni. Oh, okay. So just leave it macam tu je lah kan? Betul. Sebab benda ni you all masukkan dalam Google Form, bukan hantar hard copy. Oh, okay. Untuk hantar paperwork surat ni kan kena hantar PDF atau Wix? Nanti Kak Zana tunjuk Google Form. Okay. Alright. Thank you Kak Zana. Ada? Kan kalau ikutkan saya tak tahulah kan, tapi sistem sesi lepas dia akan ada template which is macam ada logo college, lepas tu macam kat atas tu kan, kat bahagian atas rujukan kami tu, so nak pakai kosong macam ni saja ke? Apa tu? Letterhead? Letterhead. Kita dah tulis kat sini, surat ini perlu dicetak atas letterhead. Jangan paling kosong macam ni. You all kena baca nota dia ni. Surat ini perlu dicetak letterhead. Kalau letterhead college, kena letterhead college lah. Kalau kelab, so you all tak ada terlibat dengan kelab lah kan. Kalau kelab dia macam-macam lah nanti letterhead dia orang. Warna biru lah, kuning, hijau lah. Kalau college tak ada masalah sebab masing-masing dah ada letterhead kan. So kat rasa yang tu tak ada masalah lah untuk you all. Okay, yang ni settle? Ada? Hai, Assalamualaikum Kak Zana. Saya ada soalan. Sepanjang saya uruskan surat ni, selalunya ada objektif program. Jadi kalau saya nak, jadi kalau untuk yang ni memang tak perlu langsung? Tak perlu sebab tu kata objektif program you ada kat paperwork dah. Kalau you all cerita kat sini macam benda tu berulang, tak perlu objektif ke misi ke apa. Kalau surat iringan dia mengiring paperwork tu je. Kalau surat iringan, nama dia surat iringan kan, bukan surat macam surat yang you all nak tak ada paperwork tu lain cerita. Tapi you all ni dah ada paperwork. So benda tu kita akan maklum bendanya semua dah tertulis dekat paperwork. Tak perlu nak cerita kat sini nanti berjela-jela nanti kat bawah tu. Dengan jangka kuasa sekali dia letak nanti. Okay, faham. Terima kasih. Okay. Sebab tu kat sini kalau you all perasan dekat sini kan, kita dah cakap sini bersama ini dilampirkan dokumen serta kertas kerja untuk semakan. So kat sini dah clear dah. So nanti kita tengok kat paperwork nanti objektif ke misi ke. Sebab dia tak ada berubah pun objektif awak kan dekat paperwork macam tu juga dekat surat kan. Okey, ada pertanyaan lagi? Kak Zana, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, sekarang ni kita ada tagline baru yang apa tu, Wawasan Kemakmuran 2030 tu nak letak sekali ke? Betul. Ni kena letak sekali. Nanti sebelum takwim keluar kita akan kemas kini balik yang mana yang kena letak ni tagline. Tagline memang kena masuk. Okey, so maksudnya kita dah ada 2 tagline lah ya? Betul. Kita ada 2 tagline yang 2030 tu kan. Okey, soalan saya yang kedua, untuk font dan juga saiz format penulisan tu. Inilah saiz dia tu, kata-kata jangan ubah. Biar je macam ni. Okey. Kadang-kadang kami download
words kan, dia akan ubah fonting semua. Dia berbeza-beza. Oh, dia berbeza. Tak ada masalah lah yang tu. Memang kita dalam proses ISO pun tak ada permission. Kena yang pakai Word. Tak ada sebab kita proses kita sekarang kita dah pindah. Dah tak ada yang lama. Untuk makluman semua dokumen berkaitan section pengurusan aktiviti kita dah buat pindaan hampir 90%. Kita ubah semua. Sebab tu kalau cakap tadi kena buka balik laman web BHAP, dapatkan semua dekat situ. Jangan ambil yang lama-lama sebab selepas 25 Jun 2021 semua kena pakai yang baru. 25 Jun ke bawah jangan pakai dah. Sebab kita dah buat pembaharuan dengan jaminan kualiti hari tu. Maksudnya Kak Zana, maksudnya kita tak ada spesifik font dan juga saiz yang perlu digunakan, betul? Tak ada. Okey, baik. Terima kasih Kak Zana. Sama. Yang penting you all, yang biru tu yang penting. Yang penting yang biru tu you all kena ambil maklum. Kena isi, jangan tinggal kosong ke apa. Nak teks word dia tahoma ke apa, tak ada masalah. Sebab benda ni nanti akan masuk online, kita yang akan bila nak print tu kita boleh adjust lah. Okay, so yang surat iringan ni settle kalau tak ada apa, ada pertanyaan lagi tak? Tak ada? Saya rasa tak ada dah. Okay, tak ada. Kak Zana pergi kepada ni lah slide. Slide taklimat. Okay. So untuk taklimat pengurusan aktiviti ni Kak Zana pun baca yang Kak Zana dah tulis, Kak Zana dah ringkaskan dalam slide ni. Kalau ada apa-apa terus bertanyalah. Okay. Nampak kan? Nampak tak? Nanti Kak Zana cakap sorang-sorang. Nampak. Okay, seperti yang you tahu lah, perancangan aktiviti bermula nak adakan pelaksanaan aktiviti, apa-apa aktiviti, kena ikut proses dan prosedur ditetapkan oleh BHAP. Kena mematuhi takwim permohonan kelulusan aktiviti yang Kak Zana cerita tadi. Kita akan letak pada laman web BHAP seminggu sebelum semester buka. Lepas tu aktiviti yang you all nak mohon tu bukan keperluan akademik. Keperluan akademik tu maksudnya bukan yang co-curriculum berkredit, bukan yang subjek, bukan yang khusus. So kena faham kat situ bukan keperluan akademik tu apa dia. Okey, lepas tu sesuai dengan penubuhan objektif penubuhan persatuan lah ni untuk persatuan lah. Macam you all memang college memang ni lah, kalau persatuan, kalau persatuan Hindu dia ada objektif dia lah. Okey, untuk yang ni pula kena dapatkan khidmat nasihat dan pandangan daripada pengurusan kolej. Dan you all apa-apa program kena bincang dulu dengan pengurusan kolej. Tak kira lah dia tu penolong fellow ke apa ke, you all kena bincang dengan diorang. Apa-apa kena muktamadkan diorang. Kena dapatkan ni yang dah muktamad, yang dah diorang setuju, yang dah semua dah dapat kata sepakat tarikh, tempat semua, baru you all finalizekan dalam paperwork. Jangan masukkan dalam paperwork benda yang you all tak bincang lagi, yang you all tak tarikh pun dindong-dindong lagi kan. Sebab bila melibatkan tarikh, you all kena buat pindaan berkali-kali. Yang tu nanti pindaan pun ada dia punya syarat juga, nanti Kak Zana bagi tahu. Okay, so kena bincang dulu elok-elok, bincang betul-betul dengan you all punya pengurusan kolej dan juga you all punya team lah. Okay. Untuk aktiviti, kita ada ni kategori aktiviti. Kat dalam masuk kategori aktiviti berisiko tinggi. Okey, untuk aktiviti berisiko tinggi ni, contohnya aktiviti yang berbahaya yang boleh membawa maut, cacat anggota ataupun lumpuh seluruh anggota badan yang kritikal lah. 3 komponen yang BHAP tetapkan untuk kategori risiko tinggi, aktiviti darat. Contohnya berkemah, mendaki, mengembara dan seumpamanya lah. Aktiviti air, berkayak, berlayar, berakit. Aktiviti udara, payung terjun, belong panas dan seumpama dia itulah. Okey.
memang sekarang ni kita pun tak ada PKP ni tak adalah aktiviti-aktiviti berisiko tinggi kan, tapi you kena ambil tahulah kot nanti 2-3 bulan lagi nak adakan, kita dah endemik, dah boleh buat aktiviti berisiko tinggi. So untuk aktiviti berisiko tinggi ni macam Kak Zah cakap tadi, kena dapatkan khidmat nasihat. Okey, yang ni kena tanya dulu pusat kesihatan universiti, you all nak buat aktiviti dekat aktiviti tu kat mana, siapa yang terlibat, semua kena bincang dengan pusat kesihatan dulu. Okey tak you all nak jalan ke aktiviti tu? Kena ambil pandangan diorang. Lepas tu kelengkapan peralatan keselamatan pun kena ada dan mencukupi. Lepas tu mengambil kira tenaga pakar yang terlibat dalam aktiviti. Contohnya kalau you all nak berkayak, kena ada fellow yang nak jadi pegawai pemantau tu nanti kenalah tahu pasal kayak kan. Tak adalah pergi tu pelajar pun tak tahu, fellow pemantau pun tak tahu apa. So kena, kalau tak ada fellow yang pakar, you all boleh je jemput daripada luar. Contohnya daripada OSHA ke daripada OSH ke, boleh you all buat pelantikan untuk diorang lah. So lepas tu memahami risiko ni you all kena tahulah. Kalau buat mendaki ni risiko dia jatuh lah apalah, you all kena tahulah serta langkah pencegahan dia. Okey. Okey, tak ada masalah yang ni Okey, untuk pelaksanaan aktiviti berisiko tinggi ni, pertama sekali hendaklah mengisi borang akuan jamin diri. Borang akuan jamin diri ni Kak Zara tunjuk tadi dekat senarai pengurusan aktiviti dekat laman web tadi. You all ambil kat situ. Borang ni you all kena isi dan serahkan kepada pegawai pemantau sebelum bertolak ke lokasi aktiviti dan disimpan di kolej masing-masing. Okey, ni untuk in case kalau ada apa-apa kecemasan ke apa ke, you all boleh kita orang kalau jadi kecemasan dekat you all, kita orang boleh dapatkan borang tu dengan capaian yang pantas lah. Jangan pula you all pergi berkayak sekali kan. Kena tinggal dekat kolej masing-masing. Okey, lepas tu kena dapatkan kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Yang ni kena maklumkan sebab kita nak masuk kawasan orang, kena dapatkan kelulusan daripada pihak sanalah, MP Majlis Perbandaran ke, Balai Polis ke, pegawai daerah ke, kena berurusan direct dengan diorang sebab kita nak masuk kawasan dia. Lepas tu kena iringi oleh penasihat, pegawai pemantau atau pegawai yang berkepakaran dan kelayakan. Macam Kak Zana cakap tadilah, kena tahu kalau nak berkayak kena tahu berkayak, kalau nak berscuba kena tahu scuba tu macam mana, kena ada pegawai yang tahu. Okey, untuk ni pula pastikan Balai Polis pihak berkuasa dimaklumkan. Ni pun macam kes tadilah, dah dapat kelulusan, you all kena maklumkan lagi sekali dekat kawasan diorang. Kita orang dah dapat kelulusan daripada bla-bla-bla. So kita orang nak buat aktiviti ni dekat kawasan Tuan Puan. Kalau diorang tak ada masalah, bolehlah kita masuk. Okey, lepas tu kena ada first aid. First aid kit ni penting lah untuk kita buat aktiviti berisiko tinggi. Bawa alat telekomunikasi atau walkie-talkie. Walkie-talkie ni pun penting in case kalau sesat dalam hutan ke apa ke, bolehlah kita menghubungi you all. Lepas tu kalau ada kemalangan atau kecemasan, kena laporkan segera dekat polis ke, dekat BHAP ke, atau jangan tunggu 2-3 hari baru nak bagi tahu pasal kemalangan yang berlaku. Kena lapor segera. Okey, yang tadi risiko tinggi, yang ni aktiviti yang melibatkan pihak luar. Kalau kat sini ada dua. Satu, pihak luar kita ni contohnya kerjasama dengan agensi luar. Okey, ni satu. Satu lagi, aktiviti melibatkan orang luar yang dihadiri tetamu kehormat seperti menteri, kerabat diraja atau individu berprofil tinggi. Individu berprofil tinggi ni contohnya macam YB ke, yang memang kita kena ada protokol khas untuk diorang ni. Kena iring keselamatan. Diorang ni ni kategori pada pihak luar lah, sebab bila melibatkan diorang ni, kita akan terlibat dengan
dengan PSPK. Sebabnya sebelum you all nak buat apa-apa event nak jemput menteri atau raja, kena berbincang terlebih dahulu dengan PSPK. Boleh tak kita orang nak anjurkan program ni nak jemput Perdana Menteri untuk rasmikan bla bla bla. Sebab kadang-kadang PSPK kalau setakat nak rasmi padang bola ke apa, nak jemput menteri tak bagilah. So kena sesuai dengan majlis yang you all nak buat tu. Itulah contoh lah, maksudnya kalau event kecil-kecil PSPK tak bagilah panggil menteri atau kerabat diraja. Kalau dia okey, baru you all boleh proceed dengan kertas kerja. Okey, yang ni pun sama. Kerjasama agensi luar ni kena berbincang dulu dengan pengurusan kolej dan tim you all untuk kolaborasi dengan agensi luar UPM. Kalau kata nak berkolaborasi dengan MACD ke, KFC ke, Telekom ke, you all kena berbincang dengan pengurusan kolej. Apa yang you all dapat bila you all berkolaborasi dengan diorang. Win-win situation. Dia tu apa yang you all dapat, apa yang dia dapat. Yang ni you all kena muktamadkan dulu dengan pihak kolaborasi, baru you all finalize dalam paperwork. Kalau kalau setakat baru nak berbincang, jangan finalize lagi dalam paperwork. You all kena muktamadkan dulu apa dia orang punya tajaan, apa kelebihan berkolaborasi dengan dia orang, kena tahu. Sebab you all nak cerita dalam paperwork nanti kan. Semua dah selesai, dah settle berbincang semua, baru finalize dalam paperwork. Kak Ziana, sorry. Yang tadi kan yang berprofil tinggi tu kan kena discuss dengan PSPK dulu. Ya, betul. Maksudnya just call je ke, tak perlu paperwork lagi kan? Tak perlu. You all kalau kes macam ni, sebelum sediakan paperwork dan selepas mendapat kelulusan, kena berbincang dengan PSPK. So kiranya macam just call PSPK dan bincang secara lisan macam tu je? Boleh, tapi terpulang lah you all call bahagian protokol PSPK tu, cerita nak call dulu pun boleh, nak pergi jumpa direct pun boleh, nak email pun boleh, tak ada masalah. Yang penting diorang dimaklumkan dan dibawa berbincang dengan diorang. Oh, okay. So PSPK dah lulus baru kita proceed ke paperwork? Ya, betul. Dia bukan lulus, dia macam tak ada masalah, you all boleh. Nanti PSPK tahulah dia punya prosedur. Nanti dia minta lah you all bawa surat kelulusan daripada BHAP. Lepas tu datang balik berbincang dengan dia. Nanti dia orang cakap macam tu dengan you all. Oh, okay. Thank you, Kak Zena. Kalau dia kata tak perlulah you all nak jemput kerabat diraja, tak perlu. Ini nanti menyusahkan kolej nanti bla macam tu. Dia akan bagi pandangan dan nasihat. Kalau you all nak buat juga, kena berbincang balik lah. Takut nanti kalau ada timbul apa-apa isu nanti, kolej yang kena tanggung. Oh, faham. Okay. Thank you, Kak Ziana. Okay, untuk pegawai pemantau, pegawai pemantau ni biasanya cadangan daripada kolej lah. Dia nak lantik siapa. Tapi kelulusan tetap pada BHAP. Kalau BHAP kata pegawai pemantau ni tak boleh jadi pegawai pemantau kelab you all. Kolej you all lah. So kena tanya, kena follow keputusan BHAP. Nanti BHAP akan bagi cadangan pegawai pemantau lain lah. Nanti dekat surat kelulusan kita akan maklumkan diluluskan atau tak, macam itulah. Okey, untuk pelantikan pegawai pemantau ni, kita tengok yang diajukan oleh kolej lah. Hendaklah terdiri daripada fellow, penolong fellow atau pegawai kolej. Yang ni you all boleh terus bagi tahu dalam paperwork nanti. Kalau sekiranya you all tak nak fellow, tak nak penolong fellow, tak nak pegawai kolej, you all mungkin you all boleh bagi justifikasi kenapa tak nak daripada pengurusan kolej. Nanti BHAP akan tengok balik kenapa you all tak nak pengurusan kolej you all. Okay. Ni penyediaan kertas kerja yang macam Kak Zara cakap tadi lah. Kandungan dia kena ada 1 hingga 17. Yang mana yang tak ada tu tiada-tiada je. Muat turun daripada laman web BHAP.
Okey, ni untuk penyediaan kertas kerja. Dokumen yang perlu disediakan bersama kertas kerja, surat iringan yang Kak Zana tunjuk tadi. Borang maklumat penceramah, panel, moderator, jurulatih sekiranya ada. Yang ni penting, senarai jawatankuasa pelaksana aktiviti daripada pengarah sampailah bawah-bawah dia. Sebabnya senarai jawatankuasa ni kita akan bagi kepada KPT, sebab KPT akan minta setiap semester laporan pelajar yang aktif dalam menganggotai jawatankuasa di universiti lah. So nama UR nanti ada, kita akan hantar ke KPT lah. Okey. Semakan pengesahan kertas kerja adalah disediakan oleh pengarah aktiviti. Yang type-nya memang, yang menaiknya memang SU lah kan, tapi konten-kontennya kena disediakan oleh pengarah aktiviti lah. Jangan pula UR bagi setiausaha sedebuk fikir. Semua setiausaha nak buat. Yang ni kena pengarah kena fikir, nanti bagi kat setiausaha, pandailah dia compile ke apa ke, tapi apa-apa pengarah aktiviti. Sebab nanti paperwork tu dia yang nak kena sign. Lepas tu paperwork yang dah lengkap, UR ketetapan untuk college adalah disemak oleh fellow, penolong fellow dan disahkan oleh pengetua macam Kak Zana tunjuk tadi. Okey, ini untuk close activity. Permohonan close activity pelajar adalah seperti berikutlah, proses dia ada 3. Pertama, UR kena isi borang atas talian yang Kak Zana tunjuk pada laman web tadi, ada pautan tadi, you pergi sana, klik kat situ. Itulah pautan dia, jangan pakai pautan lain. Hendaklah mengikut takwim permohonan aktiviti yang telah disediakan. Tadi pun Kak Zana dah bagi tahu, jangan terkeluar daripada tarikh yang kita tetapkan. Lepas tu lampikan semua dokumen yang diperlukan. Yang tadilah yang Kak Zana cerita tadi 4 kan, surat iringan, apa tadi, yang mana berkaitan kena lampilah. Okey, untuk sesi pembentangan, ada 3 kategori yang kita panggil untuk sesi pembentangan. Aktiviti berisiko tinggi, aktiviti dengan kerjasama dengan pihak luar UPM dan aktiviti yang ada peruntukan kewangan daripada BHAP. Selain daripada ini, kita tak ada panggil untuk pembentangan. Mana-mana paperwork yang ada salah satu daripada 3 kategori ini kita akan panggil untuk pembentangan. Tapi buat masa ni kita tak ada pembentangan sebab masih lagi pandemik, tak ada kehadiran fizikal, so kita memang tak ada pembentangan lah. Kita hanya berbincang antara pengurusan BHAP sahaja. Okey. Tarikh pembentangan mengikut takwim permohonan aktiviti macam Kak Zana tunjuk tadi juga. You all kena follow tarikh dia. Okey, yang ni jadual pembentangan yang detail kita akan maklumkan kepada pengarah melalui email atau biasanya melalui email lah kita akan bagi jadual pembentangan. You all memang kena follow katakanlah seminggu tu tarikh pembentangan 10 hingga 15 tarikh pembentangan, tapi you all punya pembentangan tak tahu lagi tarikh. Nanti kita akan hantar yang detail. Dengan tarikh dan masa kita akan email kepada pengarah. Lepas tu kena mematuhi jadual yang telah ditetapkan. Jangan pula kita dah bagi tahu tarikh 10 hari bulan, you all nak tukar pada 15, nak tukar pada 13, kita tak layan ya. Nanti kalau you tak hadir pembentangan, you all kena mohon lagi untuk minggu seterusnya. Permohonan you all tu akan masuk kepada minggu seterusnya lah. Diwakili oleh 2 orang AJK tertinggi, pengarah atau SU ataupun bendahari. Kalau yang mana-mana yang tertinggi lah, biasanya 4 orang kan, pengarah, timbalan pengarah, SU, bendahari. Kalau Kak Zana tahulah yang tu je lah yang tertinggi. Tapi kalau semua tak boleh, you all bolehlah hantar yang esko bawah tu dengan justifikasi. Mungkin 4 orang tu kena kuarantin ke apa ke, tak boleh keluar ke, kita boleh terimalah esko bawah. Okey, menyediakan slide pembentangan. Yang ni sediakan sedikit slide untuk pembentangan lah. Bukan awak cerita balik yang paperwork tadi tau. Slide ni mungkin yang ringkas tapi yang kata apa, yang menarik lah. Cerita balik lah. Okey, program ni pernah diadakan pada tahun lepas, bla bla bla, macam tu. Jangan cerita balik apa yang ada dalam paperwork tu. Nanti boring pembentang. Sebab dia dah semak paperwork awak kan.
Okey, lepas tu borang penilaian panel pembentang ni you all upload daripada laman web yang Kak Zana tunjuk tadi dan bawa semasa hari pembentangan. You all isi dulu bahagian yang you all kena isi. Nanti masa pembentangan serah kepada BHAP. Masa pembentangan adalah 5 hingga 10 minit. Sekejap je. Okey, pembentangan tidak akan dilaksanakan sekiranya terdapat kekurangan keadaan semasa macam sekarang ni lah PKP semua kan. Semua sekarang ni kita memang tak boleh buat apa-apa lagi. Memang tak ada pembentangan. Kak Ziana. Ya. Yang borang penilaian panel pembentangan tu memang dalam dokumen juga Dalam dokumen apa? Dalam list senarai laman web tadi ada. Ya. You all ambil dekat laman web tu. Semua dah ada kat situ senarai borang. Okey, Kak Zana. Kak Zana, saya nak tanya lagi. Untuk in case kalau kita ada pembentangan kan nanti next month ke, yang present tu seorang je ke ataupun boleh macam kalau 2 orang yang datang dua-dua boleh present? Boleh. Dua-dua orang boleh present pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Faham. Thank you Kak Ziana. Kak Ziana, saya nak tanya. Contohnya dalam program camp pendedahan rekreasi kita ada program jungle trekking. Kita ada aktiviti jungle trekking. So mana kita nak dapatkan borang akuan jamin diri ya Kak? Dekat laman web juga tadi. Semua dokumen yang Kak Zan sebut kat sini semua ada dekat senarai laman web tadi. Pergi dekat yang buat dokumen tadi. Okey, terima kasih Kak. Okey. Sebab tadi Kak Zana skip tadi sebab banyak borang nanti you all nak ni, you all buka balik, you all ambil kat situ. Kak Zana, saya nak tanya. Okey, kalau macam kita dapat jemputan untuk kolaborasi daripada pihak luar, adakah kita perlu untuk menyediakan paperwork dan menghantar seterusnya proceed dengan sesi pembentangan juga? Betul. You all kena pakai paperwork UPM walaupun you all nak ada jemputan daripada pihak luar untuk kolaborasi. So pihak dia dengan dia punya paperwork, kita dengan kita punya paperwork. Faham. Cuma kiranya kita ambil paperwork daripada diorang, lepas tu just pindahkan details tu kepada format UPM yang BHAP sediakan lah dan submit. Betul. Konten dia tu lebih kurang je kan. Cuma masukkan balik apa-apa maklumat yang berkaitan tu dalam paper kertas kerja, template kertas kerja kita tu. Okey, faham. Baik, terima kasih Kak Zana. Okey, untuk keputusan kelulusan kita akan keluarkan mengikut takwim juga, ikut takwim yang kita dah tetapkan pada laman web nanti. Surat kelulusan kita boleh ambil dekat seksyen pengurusan aktiviti. Tapi buat masa sekarang ni sebab tak ada pergerakan fizikal, kita akan email lah dekat semua pengarah. Kita akan email kepada pengarah aktiviti sahaja. So email-email yang you all bagi dekat permohonan kelulusan tu kena bagi email yang aktif. Jangan email yang tak aktif. Nanti saya tak dapat surat kelulusan, saya tak dapat ni, saya tak dapat tu. You all kena letak email yang aktif yang selalu you all buka untuk aktiviti. Kalau yang personal pun yang selalu buka. Okay. Tadi dah dapat kelulusan aktiviti. You all nak buat pula pindah aktiviti kan. Okay, untuk pindah aktiviti ni pun pindaan kena buat melalui borang atas talian ni Kak Zana tunjuk tadi. Ambil pautan kat situ. Pindaan yang kita benarkan pembatalan aktiviti, pindaan tarikh, perubahan lokasi, pertukaran penceramah, panel, moderator atau jurulatih, pertukaran pegawai pemantau. You all kena isi semua borang atas talian. Okey, untuk selain daripada tu nak tukar pengarah ke, nak tukar jawatan kuasa ke, nak tukar apa-apa ke, tak perlu tak perlu sampai ke BHAP lah. Tu you all punya dalaman je lah. Tapi untuk 5 ni you all kena kebenaran BHAP. Kena kelulusan BHAP. Okey. Untuk pindah aktiviti, kita pertimbangkan untuk 2 kali sahaja, tidak lebih pada 2 kali. Kalau kali ketiga, kita akan hantar surat pembatalan program dan you all kena patah balik kepada permohonan asal. Kena hantar balik ikut takwim, kena follow balik ni, kena follow balik pembentangan. So kena ingat 2 kali
pindaan sahaja. Salah satu, tak kira lah you all nak pindah tarikh. Pindah pertama tarikh, okay, kita luluskan. Pindaan kedua, you all nak tukar tempat, kita luluskan. Pindaan ketiga, you all nak tukar penceramah atau pembantar, kita tak luluskan. Kita akan keluarkan surat pembatalan program sebab macam tak ada perancangan kan. Beberapa kali pindah. So kita dah tamatkan proses pindaan hanya 2 kali sahaja. Faham yang tu? Ya, tu ramai yang selalu hantar berkali-kali pindaan. Okay, so ni macam saya cakap tadi lah, terbatas secara automatik dan kita akan hantar surat maklumat pembatalan program. Okay, untuk pindaan yang berkaitan dengan tarikh sahaja, hendaklah dalam 6 bulan dari tarikh asal. Kalau kata you all punya program bulan 2, sampai bulan 7 je you all dibenarkan, 7 ke bawah sahaja. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Bulan 8 tu you dah tak boleh pindah ke tarikh bulan Ogos tu. Sebab dah lebih 6 bulan kan. Faham tak yang tu? Biasa diorang ni contohnya program bulan Januari. Nak ubah kepada Disember pula. Tak boleh sebab dia dah melepasi 6 bulan. Kena 6 bulan ke bawah daripada tarikh asal you all. Yang tu penting. Yang ni pun ramai yang masih tak sampai dia punya ni, ramai yang minta pindah macam tu. Dah lebih 6 bulan pun masih nak pindah tarikh. Nanti kita automatik kita akan hantar surat pembatalan kalau lebih pada 6 bulan daripada tarikh asal. Okey, untuk aktiviti yang telah batal ni, macam saya cakap tadi, kena mengemukakan permohonan yang baru yang kena melalui proses keseluruhan. Sekiranya masih ingin meneruskan aktiviti tersebut. So you kena proses balik lah, kena hantar mengikut takwim, kena pembentangan. So kena patah balik kepada asal. Ini adalah untuk dokumen sokongan pindaan. Yang Kak Zana tunjuk tadi lah, borang pindaan aktiviti yang dah disahkan, disokong oleh pengetua. Kalau you pengetua lah, ni dekan ni untuk PMF dan ni untuk kelab bawah BHAP. Okey, lepas tu salinan surat kerusan aktiviti lampikan dalam pautan tadi pautan permohonan pindaan program. Lepas tu salinan surat kerusan pindaan terdahulu. Ini untuk pindaan kali kedua, kena lampikan surat pindaan yang pertama hari tu. Okey, untuk penceramah sekiranya terdapat pertukaran. Kalau ada pertukaran, baru you all bagi borang maklumat penceramah. Borang-borang ni dimuat turun daripada laman web BHAP. Okey, untuk keputusan permohonan pindaan pun macam tadi, kita akan maklumkan kepada pemohon dalam 5 hari bekerja, akan hantar kepada email pengarah sahaja. Surat keputusan pindaan ambil di seksyen pengurusan aktiviti, kecuali untuk situasi sekarang lah, kita akan email semua surat-surat kelulusan. Okey, kita masuk ke urusan khas. Untuk urusan khas ni ada 2 kategori sebab macam Kak Zah cakap tadi, diorang ni kena direct dengan TNC dan satu lagi kena melalui PSPK. Okey, untuk tetamu kehormat tadi, Menteri Kerabat Raja atau individu berprofil tinggi ni, proses jemputan hanya boleh dilakukan selepas mendapat kelulusan aktiviti daripada BHAP. Macam tadi saya cakap, bincang dulu dengan PSPK okey, you all masukkan dalam paperwork, dapat kelulusan aktiviti, sekali lagi you all kena rujuk diorang sebab untuk jemputan menteri kena melalui PSPK. Diorang yang akan semak you all punya surat. Surat nanti permohonan untuk jemput menteri you akan lampirkan kelulusan aktiviti. Apa-apa you all kena rujuk PSPK terlebih dahulu. Biasanya untuk jemput PSPK ni TNC HEPA lah yang akan luluskan aktiviti you all. Kelulusan TNC HEPA tu baru you all bawa pergi ke PSPK dan akan pergi ke pejabat WC. Ini untuk menteri dan kerabat raja dan individu yang ni lah. Okey, untuk penajaan luar dan pengecualian cukai, yang ni direct kepada pejabat TNC HEPA. Tak perlu melalui seksyen pengurusan aktiviti, tak perlu melalui BHAP. You all dah dapat je kelulusan aktiviti yang tadi, dah dapat kelulusan daripada BHAP,
bawa surat kelulusan BHEP tu lepas tu pergi ke pejabat TNC HEPA, nanti buatlah surat iringan surat permohonan kelulusan penajaan luar dan pengecualian cukai. Yang ni tak ada template yang ni you all kena direct dengan pejabat TNC HEPA. Kat mana you all nak dapatkan template dia. Sebab lepas dapat kelulusan, kita orang akan lepas kepada you all untuk berurusan direct dengan pejabat TNC HEPA. Cumanya lampir surat kelulusan tadi untuk kelulusan tajaan luar dan pengecukai hanya dikeluarkan oleh pejabat TNC HEPA. Sebab ramai yang hantar surat permohonan ni kepada SPA kan. Diorang salah faham lah. Diorang ingat SPA yang uruskan. So apa-apa you kena direct dengan pejabat TNC HEPA. Okey, faham tak yang penajaan luar pengecualian cukai ni? Kan nanti tak tahu apa benda tu. Faham kan? Ni untuk you all dapatkan sumbangan luar, tajaan luar. Ada orang-orang kaya ke datuk-datuk nak bagi you all punya tajaan. Ni diorang perlukan benda-benda macam ni. Dia penting untuk diorang pengecualian cukai ni. Yang ni dah dapat kelulusan pengecualian cukai, nanti ada borang untuk diorang isi untuk pelepasan cukai diorang. Sebab tu diorang perlukan surat kelulusan. Kak Zana, ya. Yang penajaan luar ni kan ada minimum maximum amount ke untuk pengecualian cukai juga? Ada minimum dan maximum amount tak? Dekat surat nanti, dekat surat kelulusan penajaan luar tu, dia tak ada minimum tapi dia ada kalau tak ingat lah, dia ada terma dan syarat dia juga tu untuk dapatkan tajaan luar. Tapi you all kena refer ni lah, kena refer pejabat buzzer. Sebab nanti bila dah dapat kelulusan untuk pengecualian cukai ni, you all kena hantar ke pejabat buzzer. Bukan HEPA yang uruskan. HEPA cuma keluarkan surat kelulusan sahaja. Bila dapat surat kelulusan daripada pejabat TNC HEPA, surat ni you all bawa pergi kepada pejabat buzzer tingkat 3 ke tingkat 2 tak silap Kak Zana. Ada bahagian yang uruskan untuk pengecualian cukai. Kak Zana takut nak bagi tahu sebab takut nanti ada term baru, ada syarat baru kan. Apa-apa kena refer dia orang sendirilah. Kiranya dapatkan kelulusan aktiviti, lepas tu pergi HEPA punya office, lepas tu pergi buzzer. Betul. Sekejap Kak Zana tunjuklah, takut you all tak nampak borang dia Alright. Zoom ni Kak Zana tergigil sikit kejap borang kebenaran. Okay. Borang pengecualian cukai mana tadi ya? Borang pengecualian cukai. Aduh. Sekejap Kak Zana pun dah ni dah mata. Tak apa. Okay, yang ni pejabat buzzer punya urusan lah. So bila dapat kelulusan daripada tajaan luar, kelulusan pada pejabat TNC, you all isi borang ni, borang maklumat pengecualian cukai ni, nama syarikat yang taja you all, kad pengenalan lah, pengarah dia, datuk apa ke, alamat penuh, tarikh derma, jumlah derma. Okey, yang ni untuk diisi oleh PTJ, maksudnya college, diisi oleh college you all. Nombor sumbangan dia berapa, nombor vote untuk nombor vote college berapa. Nanti pejabat buzzer akan disahkan terimaan ini layak ke atas pengecualian cukai. Dia orang yang tentukan. Tak apa-apa, you orang hantar je permohonan dia kepada buzzer. Tapi itulah Kak Zana takut ada rate baru, nanti you all kena refer pejabat buzzer jugalah. Dekat tuntutan kewangan nanti Kak Zana tunjuk, kasih kita dah bagi tahu
untuk pengecualian cukai, you kena refer siapa? Sekejap lagi Kak Zana tunjuk. Okay. So kita patah balik kepada Kak Zana punya slide tadi. Kat mana tadi? Kak Zana rasa kan macam pengecualian cukai tu kalau ada macam orang nak sponsor kan, so kan kita kalau nak cakap dengan diorang kan macam diorang akan confirm dapat pengecualian cukai atau macam cakap kita akan cuba mohon untuk dapatkan pengecualian cukai. Bawa surat tu nanti bagi dekat dia kan, nanti itulah Kak Zana rasa you all kena tanya dulu bendahari tu, buzzer tu, rate you all boleh dapat pengecualian cukai. Kalau kita cakap nanti dia tak takut penderma tu cakap kita macam lepas tanya kan. Kak Zana lupa nak tanya buzzer yang rate terkini dia, sebab benda tu faham kan. Kak Zana tak silap Kak Zana dulu dah 3,000 pelepasan cukai, 3,000 ke atas. Oh, yang dia sponsor kita tu kena 3,000 ke atas? Yang tak silap Kak Zana lah, tapi nanti kita akan ni lah tengok dekat tuntutan nanti ada tak mention dekat panduan kewangan, nanti Kak Zana tunjuk. Okay. Thank you Kak Zana. Okay. Saya nak tanya, kan macam membukakan permohonan kelulusan cukai tu kan hantar kepada TNC HEPA kan Kak? Lepas tu nak hantar tu melalui Google Form ataupun email? Dia orang pakai email je, hard copy. Email. Sekarang ni email lah. Hantar email kepada dia punya staff dia siapa? Puan Wahidah tak silap Kak Zana. Email kepada TNC HEPA tu pun boleh juga. Kan ada you all buka laman web anak BHAP tu, you all tengok email TNC HEPA. Yang tu pun boleh emailkan juga permohonan. Okay Kak, terima kasih. Sama. Sebab diorang tak pakai Google Online lagi sekarang ni. Okey, tadi dah settle yang ni. Kak Zana pergi pada ni lah, pinjaman peralatan dan kemudahan, boran dan jadual pengambilan, macam Kak Zana tunjuk tadi dekat senarai laman web BHAP. Pemulangan jadual pun dekat situ, boran pinjaman pun semua dekat situ. So permohonan ni boleh dibuat selepas kelulusan aktiviti. Lampikan surat kelulusan aktiviti. Kalau pinjaman peralatan rekreasi dan kebudayaan, berurusan dengan seksyen pengurusan aktiviti. Kalau kemudahan tepat pun dengan seksyen pengurusan aktiviti. Alat tulis dengan seksyen pentadbiran dan kewangan BHAP. Yang ni bawa surat kelulusan aktiviti ni, you all pergilah jumpa, tak silap Kak Zana sekarang ni Puan Azriza yang uruskan. You all kena mohon dekat dia sebab dia orang ni ada sistem, ada dia punya sistem ke apa, kena berurusan direct dengan dia lah. Nak ambil peralatan alat tulis ni macam nak sijil ke, nak apa-apa berkaitan alat tulis lah. Kebanyakannya dia nak sijil lah, sijil penyertaan. Okey, untuk kemudahan pengangkutan ni berurusan direct dengan seksyen pengurusan kenderaan. Dah dapat surat kelulusan aktiviti pelajar, you all nak pakai bas, isi borang kenderaan dalam laman web yang Kak Zana tunjuk tadi. Lepas tu pergi jumpa dengan staf atau pegawai seksyen pengurusan aktiviti, seksyen pengurusan kenderaan. Okey, tu yang dua ni kena direct dengan diorang lah, bukan dengan seksyen Kak Zana. Okey, settle yang tu. Okey, bila dah selesai buat aktiviti, ni benda penting you all kena buat penghantaran laporan. Laporan dihantar menggunakan borang laporan aktiviti secara atas talian yang Kak Zana tunjuk dekat laman web tadi. Ambil dekat situ. Laporan hendaklah dihantar kepada seksyen dalam masa 2 bulan selepas aktiviti tamat dilaksanakan. Kalau you all punya aktiviti bulan 7, sepatutnya bulan 9 tu dah settle dah penghantaran you all punya program. Jangan lebih daripada 2 bulan. Nanti kita akan hantar email reminder. Email ni kadang-kadang sampai 3 kali pun tak ada yang hantar ni. Kita bagi dekat you all punya fellow barulah dapat tindakan. Sepatutnya dah dapat reminder pertama tu you all dah kena selesaikan lah. Tak perlulah kita orang nak hantar reminder kedua, ketiga kan. Kalau berterutan juga penggantungan aktiviti, kita akan ambil tindakan penggantungan aktiviti lah.
kita tak akan proses you all punya permohonan kelulusan untuk semua daripada college you all. Kerana satu program yang tak hantar laporan, nanti semua you all punya permohonan kita gantung. Tak boleh buat program. Okey, yang ni adalah dokumen sokongan penghantaran laporan. Nanti bila you all buka Google Form penghantaran laporan tu, you all nampaklah kat sini. Kita minta lampirkan senarai peserta, penyata kira-kira perbelanjaan yang telah digunakan sepanjang aktiviti. Lepas tu mengemukakan berita ringkas aktiviti. Yang simple pun tak apa, janji ada ringkas, simple tapi ada isi, ada kandungan, ada maklumat yang kita nak. Biasanya kalau penulisan berita dia ada 5W1H ni lah kalau you all belajar bagaimana nak tulis berita. Kena ada who, what, where, when, why, how ni. Who ni siapa penyertaan, siapa perasmi, siapa yang datang, siapa yang terlibat. Kalau what ni apa benda yang you all program you all tu, apa benda yang apa yang kelebihan dia, apa ni. When ni di mana, when ni bila you all punya program. Why ni kenapa program you all tu dilaksanakan untuk apa, semua cerita kat situ, ringkas je. Dan how ni bagaimana program you all berjalan. Ada 5 ni memang lengkap lah kita punya berita. Kalau berita panjang lebar pun tapi tak ada yang 5W1H ni pun tak ada makna juga, nanti kita susah nak ambil maklumat penting. Okey, lepas tu gambar aktiviti ni letaklah dalam 5 keping gambar termasuk gambar perasmian dan penutup aktiviti. Biasanya letak gambar ni tak payah masukkan gambar, you all kena letak dalam Word pun tak apa, copy dekat Word, save dalam PDF ke dalam Word ke. Kalau letak gambar nanti berat nanti. You all punya link tu tak boleh buka. Zana, saya nak tanya. Ya. Untuk penyata kira-kira perbelanjaan tu kan, kalau program kita tu tak ada guna perbelanjaan, nak upload apa dekat situ? Kita tulis je dekat Word, tiada macam tu? Tiada. Sebab yang ni rasanya tiada. Takkan tak ada langsung kot. Kalau tiada langsung? Tiada langsung. Habis tu you all punya program tu tak ada melibatkan pembelian langsung. Kalau sekiranya kalau tak ada lah. Tak ada. Yang ni kat rasa macam wajib ni. Kena sebab benda ni kita memang request minta. Untuk Kak Zana, sebabnya kadang-kadang kan contoh kalau kita buat sebelum ni kita ada buat talk secara online untuk berceramah. Kalau kita buat kolaborasi dengan contohnya NGO luar tak menggunakan apa-apa bayaran lah macam itu. Oh, penceramah pun tak perlu bayar Semacam kita buat kolaborasi kan dengan pihak luar NGO contohnya. Sebab sekarang ni online kan, kalau tak online mungkin ada lah kan. Ya betul. Sekejap Kak Zana buka, nak buka pula ni. Kak Zana buka dekat laporan. Kejap lagi lah Kak Zana buka, Kak Zana habiskan ini dulu Nanti Kak Zana buka untuk Google Form laporan aktiviti, nak tunjuk dia punya dokumen. Baik Kak Zana. Terima kasih Kak Zana. Sama. Sebab Kak Zana rasa benda ni macam wajib. Memang kita request. Kalau tak isi nanti takut awak punya borang tu tak lepas. Tak ada submit. Betul. Kat Google Form tu je store kan. Nanti Kak Zana buka sekejap lagi. Okay, so untuk pengurusan kewangan dan perbelanjaan, kalau ikutkan staf yang melaksanakan tuntutan kewangan ni Puan Jamrah, tapi dia tak dapat ni. Kak Zana baca sikit lah dia punya maklumat. Untuk kewangan ni, sebelum you all nak buat aktiviti tu, you all kena tengok dulu lah kos perbelanjaan yang you all terlibat nanti. Jangan pula you all punya bajet tak capai dengan apa yang you all bincang. Kan untuk penceramah kita punya bajet 200 tapi jemput sampai penceramah 2,000 kan. Tu menyusahkan you all lah nanti nak claim. Kalau ada penaja tak ada masalah lah. Okey, lepas tu kena berbincang juga dengan pengurusan kolej, kena fellow pemantau, kena bincang dengan tim you all, kena bincang pasal kewangan ni penting.
Lepas tu sebab banyak juga kes dah jalan, lepas tu tak cukup bajet, baru buat rayuan mohon peruntukan macam tu lah. So kita nak elakkan benda macam tu. Okey, untuk peruntukan kewangan daripada BHAP ni kena bentangkan dana dan kos. Nanti dalam pembentangan nanti kita nak tengoklah yang ni. Lepas tu dalam kertas kerja tu pun macam Kak Zah tengok tadi, kena pecahkan apa benda daripada BHAP you all nak minta penceramah ke, nak minta hadiah ke. Biasa BHAP dia akan lepaskan untuk kebanyakanlah untuk penceramah dan juga pengurusan aktiviti. Kalau nak lebih daripada biasa tak banyaklah BHAP bagi ni, tapi tengok you all punya program tu. Akak cakap paperwork awak tu mungkin akan pergi ke TNC HEPA, akan pergi ke BHAP. Kalau TNC HEPA tu kalau kewangan lebih sikit, mungkin kita akan hantar ke TNC HEPA lah, untuk TNC HEPA tengok dia lepas banyak, kita boleh bagi banyak lah. Okey, lepas tu untuk mendapatkan dana atau jalan luar UPM ni, macam saya cakap tadi, kena mohon kelulusan daripada TNC HEPA dahulu. Jangan pula awak pergi minta pada sponsor pada penaja tu pandai, tak ada surat kelulusan, tak ada apa kan. Nanti kita UPM kena balik. Pernah berlaku UPM pernah kena sebab student minta dana tanpa pengetahuan BHAP. Okey, untuk peruntukan kewangan ni tidak akan diberikan kepada persatuan, kelab, kepada kolej bagi aktiviti yang telah ditaja sepenuhnya. Kalau you all punya program dah ditaja oleh agensi, ditaja oleh penaja, kita tak bagi kewangan lah. Dan juga aktiviti berbentuk dalaman pun kita tak bagi peruntukan kewangan. So you all minta pada kolej je lah. Sebab ni dalaman je, takkan mesyuarat blok ke apa ke. Kita tak ada bahagian tu. Kak Diana nak tanya, kalau macam ada tajaan apa kan, mesti kena guna akaun UPM. So macam mana kita nak dapatkan duit itu nanti? Macam mana Sarah? Sorry. Kalau macam kita tak dapat tajaan luar, contoh tajaan tu daripada syarikat besar ke apa kan, so mesti kita akan guna akaun UPM, akaun bank UPM. Duit akan masuk dalam akaun UPM lah kan. So macam mana kita nak dapatkan duit itu nanti? Maksudnya duit tajaan tu ke? Ya, betul. Kalau kata yalah apa-apa tajaan luar kena masuk ke akaun kira-kira UPM. Katakanlah masuk 6,000 kan, ada orang masukkan 6,000 untuk program you all dapatkan bukti dia bank in duit ke apa ke, cek ke, bagi bukti kepada BHAP. Nanti pihak kewangan BHAP akan uruskan benda tu. Tapi kalau kolej, biasanya kolej yang uruskan. Sebab tengok macam mana you all punya pengurusan. Kalau ada setengah pegawai atau fellow didahulukan, dia orang punya dia punya pendahuluan diri kan, dia bagilah 6,000 dulu. So untuk you all bayar balik duit yang fellow dahulukan tu, you all kena berurusan dengan pihak kewangan kolej lah. Nanti kewangan kolej yang akan bagi tahu awak macam mana prosedur dia. Tapi kena ada bukti dia masukkan duit tu, kena ada. Lepas tu dah ada bukti tu, pergi ke pengurusan kolej, tunjuk bukti tu, nanti kolej akan bagi borang lah. Tak silap Kak Zana, borang tu ada borang dia, tak silap Kak Zana. Tapi kena bincang dengan kolej. Yang penting bukti dia masukkan duit tu kena ada. Yang tu yang penting, sebab nanti you all nak kena buat tuntutan ni kan. Kena ada bukti resit ATM ke, ada salinan cek ke. So you all punya macam tu kena melalui kolej lah. Dia orang yang akan hantar kepada zon masing-masing. Sebab kita kewangan ni dia lain-lain. Kolej dia lain zon. Dekat BHAP lain zon kan. Kecuali kalau duit kelulusan BHAP tu baru you all datang kepada BHAP. Contohnya BHAP bagi you all 500. Nak tuntut tu baru datang kepada BHAP. Bawa you all punya perbelanjaan nanti kita nak tengok.
Tapi kalau jenis masukkan ke akaun kira-kira ni, minta bantuan pengurusan college untuk selesaikan. Nanti you all tak tahu dia punya prosedur, pening juga kan, patah sana patah sini. Faham Kak Jana? Nanti college yang akan tarik duit tu daripada akaun kira-kira, mungkin dia akan masukkan ke akaun amanah college ke apakah. Itu Kak tak tahu cara dia nak tarik duit tu, kena bincang dengan dia orang. Kak Zainah, sorry. Tapi saya kurang faham yang boleh mendapatkan dana dan tajaan luar UPM tetapi perlu memohon kelulusan daripada pihak TNC HEPA terlebih dahulu. So kita cara yang betul, prosedur yang betul, kita approach dulu company dan kalau company itu setuju baru kita pergi TNC HEPA atau kita bincang dengan TNC HEPA yang kita nak approach company ni, dan kalau TNC HEPA setuju baru kita approach. Mana satu yang betul? Yang ni maksud awak penaja ke atau kolaborasi? Penaja. Penaja biasanya kena dapatkan kelulusan dulu baru orang boleh minta tajaan. So kiranya kena bincang dulu dengan TNC HEPA yang kita nak approach company untuk sponsorship. Kalau TNC HEPA okey baru kita approach company tu. Betul. Apa-apa kelulusan dulu baru bergerak. Jangan bergerak dulu baru mohon kelulusan. Dia you dapat kelulusan aktiviti untuk aktiviti besar lah. Terus you all keluarkan surat permohonan penajaan kepada TNC HEPA. Jangan tunggu kita perlu minta ni lah tajaan luar. Baru awak nak buat ni, nak buat surat. Tak ada masalah pun kalau you all minta awal-awal. Surat tu you all boleh simpan pun. Tak ada masalah pun. Kalau nak guna, jangan benda yang macam mana dah bincang nak dapat ketajaan tu tapi tak ada kelulusan. Tu susahlah nanti kan. Nanti banyak benda tersekat kat situ. Faham. Lepas tu kan Kak Zainah, kan macam kalau yang kelulusan sponsorship ni kan perlu mendapatkan TNC HEPA, but sebelum tu kan kena dapat kelulusan aktiviti dulu. Dalam paperwork kita yang bahagian perbelanjaan tu, macam ni kita nak tak perlu tulis ke yang pasal Itulah Kak cakap. Itu perancangan you all. Tulis kat situ pendapatan you all nak minta daripada penajaan daripada sekian-sekian berapa. Tapi memang benda tu tak jalan lagi, tapi you all dah ada perancangan. Bila dah diluluskan, terus you all minta kelulusan penajaan daripada TNC HEPA. Sebab you all dah ada perancangan. Kan, you all dah masuk dekat dekat butiran tadi, pendapatan. Contohnya BHEP berapa, Wazam berapa, Telekom berapa, MACD berapa kan, you all nak minta. Terus masuk kat situ. Okey, faham. Sebab you all bukan nak macam yang ditaja sepenuhnya ni, maksudnya kalau kolaborasi, biasa kolaborasi dia akan taja you all A to Z. Yang tu yang tak perlu mohon tajaan. So kita nak tengok dekat pecahan you all punya pendapatan tu. Kalau dekat pendapatan tu ditaja sepenuhnya oleh syarikat sekian-sekian, kerjasama sekian. So kita tak adalah bagi you all punya ni, BHEP tak ada bagilah bantuan. Ni bantuan peruntukan kewangan tau BHEP, bukan dia bagi bantuan. So tak boleh nak expect bagi banyak lah. Mungkin dalam 500 ke bawah tu dan 1000 ke bawah mungkin boleh lah. Macam tu. Sebab dia bantuan peruntukan kewangan. Okey. Faham ke? Okey. Thank you Kak Zainah. So apa perancangan? Bila you ada rancang, you ada nampak dah ke depan hari tu you nak buat apa. Okey, kita dah aim ni, syarikat ni nak buat, nak minta penaja. Okay, so you all dah aim, nanti dapatkan kelulusan, teruslah mohon kelulusan TNC, tak ada masalah pun. Okay. Saya nak tanya, kan ada geran, geran aktiviti pelajar tu kan? So kalau kita orang hantar dekat BHEP, is it BHEP tolak terus daripada geran kita orang tu ke, ataupun kena macam inform BHEP, ni kita nak pakai bajet daripada geran kita orang dapat tu. Macam mana tu point? Yang tu nanti masa nak buat tuntutan kena ada surat nanti, you all dekat situ buatlah surat sikit. Kan kita ada, you all dapat surat geran tu kan, tawaran geran tu kan. Nak tuntut tu, bawa geran tu sekali, lampikan geran tu. Sebab nanti
kita check lah dia punya tu, you all pernah pakai ke tak geran tu. Tapi kena bawa salinan geran tu kepada section pengurus aktiviti, Puan Jamrah yang akan uruskan. Ini geran yang mana ni? Ada dua, alumni ke atau yang Geran, kalau Puan ingat, kita orang dulu kan ada NCEPA ada buka kalau macam siapa college paling tinggi undian. Lepas tu college kami dapat tempat pertama jadi dapat 5,000. MPP tu ke? Betul. Boleh pakai? Jadi kiranya macam kena lampirkan lah daripada kiranya kena lampirkan geran tu ke? Lampirkan geran tu sekali. Kita nak tengoklah bukti you all menang ke dengan borang-borang yang tuntutan tu nanti. Okey tak? Okey, terima kasih Puan. Sebab tu nanti Kak Zah cakap bila you all free, you all buka dekat panduan tuntutan kewangan, kat situ kita dah bagi tahu you all nak tuntut apa dan you all punya lampiran tu apa benda yang you all kena lampirkan. Nanti sempat Kak Zah nak buka tunjuk. Okey, terima kasih Kak. Okay. So kat situ dah settle. Okay, ni pun Kak Zah sentuh sikit sebab kalau yang detail kena refer pada panduan kewangan tadilah. Untuk kadar bayaran makanan, kadar bayaran penceramah dan kadar bayaran penginapan biasanya kita memang kena follow kadar bayaran yang telah dikeluarkan oleh pejabat buzzer. So yang ni pun kena bincang dengan pengurusan kolej dahulu. Kalau you all nak tempah makanan untuk program you all, berapa layak ditempah untuk student, berapa layak untuk 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 pegawai, berapa untuk pegawai tinggi. Ni semua kena bincang dengan pengurusan kolej you all. Maksudnya bahagian kewangan sana lah. Lepas tu kadar bayar penceramah pun kena bincang. Ni kena bincang semua dengan pihak kewangan kolej lah. Kita pun tak tahu kan, kadang-kadang kolej dia baik hati, dia bagilah. Dia adalah dia punya cara tu. Nanti dia bagi tahu you all macam ni kan. Jangan pandai pula bayaran makanan pelajar hanya RM4 breakfast tapi you all pergi order makan RM8. Masa nak tutup nanti memang ada problem nanti. You all nanti pening. Kolej akan cari you all sampai ke lubang cacing. Kena ikut rate bayaran yang ditetapkan untuk 3 ni sahaja. Penginapan, penceramah dengan makanan. Kalau dia orang semua okey, baru you all finalizekan dalam you all punya paperwork. Lepas tu tuntutan bayaran daripada BHAP. Bila BHAP dah bagi bantuan peruntukan 500 ke 200 ke 300, nanti dekat surat kuasa kita bagi tahu lah untuk penceramah, untuk pengurusan aktiviti. Biasa untuk pengurusan aktiviti tu diorang akan claim lah macam-macam, beli tu beli ni, tapi tidak dibenarkan untuk 4 perkara ni. Penceramah, panel, moderator, jurulatih berstatus pelajar. Kita tak benarkan untuk buat bayaran. Berstatus pelajar tak kira dia pada luar atau luar UPM ke, dalam UPM ke, PhD ke apa ke, kita tak bayar diorang ni untuk. Hello? Dengar ke? Dengar Kak, dengar. Hello? Dengar. Kenapa Kak Zana punya keluar internet terputus? Okay, sorry. Okay, untuk penceramah yang jurulatih berstatus pelajar ni memang kita tak bagi untuk claim. Pembelian t-shirt, pakaian seragam pun kita tak bagi untuk you all claim. Yang ni pandai you all nak kutip duit ke, nak minta tajaan sponsor pada college ke. Tapi dengan BHAP kita tak benarkan. Pembelian petrol, tambah nilai dan bayaran bil telefon. Itu sahaja. Yang lain you all boleh tengok panduan tuntutan kewangan. Kat situ kita dah senaraikan. Okey, dah tengok sini panduan tuntutan kewangan boleh dimuat turun pada laman web BHAP. Okey, untuk slide kat sana dah habis. Dah settle. So you all nak tengok apa tadi dekat ni borang kan? Borang laporan je kat sana, tunjuk sekejap. Laporan. Okey,
Okey, kat sini ada borang permohonan kelulusan. Kak Zana kliklah sekejap Okey kan ni dah tak pukul 11 lagi. Okey. Alamat tengah tutup. Ni boleh nampak kan yang keluar dia apa? View apa ni? Boleh nampak. Kalau takut nanti dia window lain. Sekarang ni kita tutup lah sebab borang permohonan kelulusan ni kita akan buka ikut tarikh yang kita bagi tahu dekat TAKU nanti. Sekarang ni permohonan online akan akan dibuka pada semester akan datang. Sila rujuk TAKU permohonan aktiviti terkini. Okey, yang tu untuk borang permohonan. Untuk borang pindaan, bila dah dapat kelulusan pindaan, you all pergi dekat nak mohon pindaan, pergi dekat sini. Apa pula aduh. Kak Zana kena masuk ke? Okey, ni untuk borang pindaan. Baca dulu dia punya ni, dia punya term dan syarat. Okey, kat sini maklumat pemohon. Ni untuk pemohon pindaan. Nama, nombor metrik, jawatan dan jawatan kuasa, program, nombor telefon bimbit. Maklumat yang ingin dipinda, nama aktiviti, tarikh aktiviti yang diluluskan dalam surat kelulusan. Ni adalah permohonan aktiviti kali keberapa? 1, 2, 3. Pilih je. Okey, lepas tu nama pengarah aktiviti. Nama pengarah kalau ada bertukar, masukkan nama pengarah yang baru Nanti takut keliru kat situ. Sebab kita akan keluarkan pindaan ikut pengarah baru. Kalau pindaan tu tarikh pengarah baru yang akan terima pindaan yang you all buat. Okey, lepas tu ni email pengarah, nombor metrik pengarah, nombor telefon pengarah. Kat sini you all punya anjuran lah. Nanti klik lah yang mana you all ni. Kat sini ada 100 lebih. Cari je college you all. Okey, ni kategori pembatalan. Kalau pembatalan aktiviti, you all klik kat sini. Tulis kenapa you all nak batal aktiviti you all. Yang ni untuk pindaan tarikh. Pilih salah satu daripada ni, nombor ni. Kalau lepas tu pindaan tarikh. Baik. Okey. Untuk tarikh mula, B tarikh tamat yang baru. Ni perubahan lokasi, yang ni pertukaran penceramah, yang ni pertukaran pegawai pemantau. Ni adalah muat turun untuk pindaan. Satu, borang yang telah disokong oleh pengetua, lampir kat sini. Surat kelulusan aktiviti pada BHAP, lampir kat sini. Surat kelulusan pindaan aktiviti terdahulu. Kalau you all dah mohon ni untuk pindaan kedua. Borang pelantikan penceramah, dia kat sini apa? Dia tak bagi tahu. Borang pelantikan penceramah, kalau perlulah, kalau ada pertukaran. Lepas tu surat justifikasi pertukaran pegawai pemantau. Yang ni sama ada pegawai pemantau atau pengurusan kolej dah kena buat surat. Kenapa tak nak pegawai pemantau tu kan? Kita nak kena tahulah apa you all punya masalah dengan pegawai pemantau tu. Okey, tu untuk pindaan, borang pindaan. So Kak Zana pergi, lagi satu borang. Ada pertanyaan tak untuk pindaan? Tak ada Sekarang ni tak ada sini. Semua okey. Okey, lepas tu pergi. Mana dia hilang pula? Okey, yang ni pergi kepada borang penghantaran laporan. Okey, bila you all dah selesai, kalau boleh selesai hari ni, esok lusa isi borang laporan pun tak apa. Lagi cepat, lagi bagus. Tak adalah kita orang nak keluarkan reminder. Okey, ni untuk penghantaran laporan. Borang penghantaran laporan ni, you all kena simpan nanti kita nak tengok bukti masa kita nak kumpul penghantaran laporan. Kalau you all kata dah hantar tapi tak ada bukti, kita minta you all hantar lagi sekali. Bukti ni biasanya dia akan hantar ke email. Bila you all submit, dia akan patah ke email you all untuk simpanan. So kat sini maklumat aktiviti, nama aktiviti, tarikh mula. Yang ni isilah yang mana berkaitan. Tempat, pengisian program, anjuran.
Okey, ni rakan strategik tu yang you all berkolaborasi lah, kerjasama dengan siapa. Pegawai pemantau, nombor handphone pemantau, guna kenderaan rasmi atau tak, kat sini penghantar laporan, maklumat penghantar laporan. Okey, sini pelaporan lah yang kita nak. Ni baru start pelaporan, apa benda awak you punya program tu, patriotism ke, perpaduan ke, trust apa, semua kat sini. Jumlah ni yang merah-merah ni wajib lah. Ni kat saya cakap tadi kan, yang ni wajib. Bilangan penyertaan pelajar antarabangsa, pelajar perempuan, penyertaan pelajar lelaki. Okey, ni senarai peserta wajib masukkan. Kat sini perasmian, kalau ada perasmi, penutup dan perasmian, aktiviti. Okey, kat sini moderator, laporan keuangan. Kat sini yang tadi you all tanya tadi. Sumber kewangan perbelanjaan sebenar kat sini. Ini adalah jika sumber kewangan daripada derma atau jalan nyatakan pihak yang memberikan sumbangan. Perbelanjaan sebenar, okey. Kat sini memang wajib sebenarnya, tapi kalau tak ada, you all tulis je lah tak ada dekat you all punya work tu. Tulis tiada, lepas tu sebab kita tak ada template sebenarnya untuk perbelanjaan sebenar ni. Kalau tiada, tulis dekat you punya laporan tu tiada kewangan disebabkan bla bla bla, pandemik ke apa, online ke apa kan, tak menggunakan sebarang peruntukan daripada kolej. Tu je. Sebab benda ni memang wajib. Kalau kita tak tik ni memang dia orang tak letak nanti. Tu je lah. Ya. Saya tanya lagi kan. Kalau kiranya macam part kewangan tu kita akan tik ada lah kan? Ada. Sebab kita punya pakai geran yang macam saya tanya tadi tu. Maksudnya dekat mana? Ada. Ini sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan lain sini. Ada kat sini. Sebab itu dikira pendapatan lain jugalah kan? Bukan kewangan daripada BHAP. Betul. You ada pakai? Belum geran tu sebenarnya? Dah 300. Ada baki lagi berapa? Kita dapat itu 5,800. Baru pakai 3? Baru pakai 3. Kena hantar ni lah bukti. Nanti ada apa Puan Jamrah akan selaraskan you punya baki tu. You kena hantar dekat ni. Dekat Puan Jamrah untuk tututan. Okey. Sebab akak setakat ni akak tengok kosas yang banyak pakai duit geran tu. Dia antara yang menang juga hari tu kan. Okey. Kalau macam claim pun boleh pakai duit tersebut ke? Kejap, Kak Zana tak tengok lagi sebenarnya dalam surat tu apa yang dia tulis sebenarnya kegunaan. Biasanya kita dah mention dekat surat tu. Ada tak surat tu? Sebab surat tu tak ada Kak Zana. Biasanya kita akan tulis tujuan surat ni adalah untuk bla bla bla. Dia ada dia punya dia dah tulis kat situ. Rujuk balik surat tu. Biasa dia akan bagi tahu. Okey, untuk pengurusan ni sahaja, untuk ni. Dia tak boleh buat macam umum lah. Dia ada dia punya syarat dia. Tapi Kak Zana ada surat tu sekarang tak nampak. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, setakat ni yang tu. Kak Zana, ya. sebenarnya yang senarai peserta tu kan, kalau contohnya program kita ni macam ada beberapa, satu program besar dan ada beberapa aktiviti. So nanti senarai peserta tu kita asingkan ikut aktiviti dalam program tu ke? Terpulang lah, you all ambil form kan biasa kan kat online kan? Betul. So kita tukar pada Excel. Boleh tukarkan kepada bentuk you all senang. Yang penting ni benda ni macam samalah. Kalau pelajar India berapa dekat peserta ni pun kena tally lah dengan jumlah you all letak ni. Okey, faham. Sebab ni kita akan rujuk kepada senarai peserta yang you all masukkan ni. So nanti kita orang boleh je lah nak, kalau macam bilangan tu kita letak total lah kan. So ada petani, ada contoh dalam satu program tu ada 3 pertandingan. So untuk pelajar bangsa Melayu kita tak total antara 3 pertandingan tu. Tak ada. Total lamsam lah. Sebab ada 3 program kan? 3 program dan 3 penyertaan walaupun sama.
tiga program walaupun orang tu sama, dia dikira penyertaan lain. Oh, okay. So, Kenapa nak 3 program dalam satu tu? Kan dia ada satu je kat sini, nama aktiviti satu je. Contoh macam hari tu, baru-baru ni kami ada buat carnival juga Hayam Malaysia untuk KTDI. And dalam carnival tu ada 4 pertandingan, ada sesi talk juga. Carnival tu kelulusan TNC kan? Kita orang hantar kat Bihat juga. Tak ada, akan tengok yang kelulusan TNC dia tak melalui borang online tau. Tahu kan yang tu? Yang tu minta last minute kan? Oh, okay, faham? Yang Kak Zana faham yang tu you all minta bulan Ogos itu dah tutup takwim, yang mana-mana dah tutup takwim kita kira tu kelulusan khas. I see. Bila kelulusan khas kita tak minta laporan dalam ni lah. Yang tu laporan mungkin akan TNC ke nanti minta ke untuk program-program kemerdekaan. Sebab tu yang Kak faham wahyu daripada VC. So kita kena akur lah. Sepatutnya kalau last minute ke atau dah terkeluar takwim, kita tak sepatutnya bagi kelulusan. Tapi sebab benda tu kan VC dah minta semua PTJ adakan bulan kemerdekaan, so tu kena kelulusan khas TNC. So apa-apa lain jawab. Apa-apa yang mengejut wahyu-wahyu macam tu, kita tengok juga tak semua kita luluskan sebagai kelulusan khas. Kalau yang macam mengejut daripada KPT, daripada arahan VC, pengurusan-pengurusan tertinggi UPM, kita kena akul lah. Tapi dia bukan kelulusan BHAP lah, kelulusan TNC hebat terus. Tak ada melalui. So yang macam tu kita tak minta laporan lah. Nanti you all punya tu Kak Azan rasa ada laporan lain lah. Yang tu terpulang dekat TNC lah nanti. Faham. Okay, thank you Kak Zainal. So apa lagi yang tak ada? Tadi you all nak tengok berapa dah nak tengok ni panduan kewangan Kak Azan tengok pergilah sekejap. Kak Zainal. Ya. Yang perbelanjaan sebenar tu kan, yang keterangan tu means that semua yang kita kena listed semua perbelanjaan, jangan ada receipt semua kan? Betul, ni yang orang kata yang betul-betul, bukan yang perancangan you all. Yang dekat paperwork tadi perancangan kan, you all nak berapa ringgit yang ni, yang dekat laporan yang betul-betul you all keluarkan duit. Yang tu kita nak, bukan yang dekat paperwork tadi. Mungkin kat paperwork you all nak belanja untuk makan kan, tapi untuk sebenarnya tak ada pun belanjaan makanan. Tulis yang sebetulnya pada hari kejadian. Ada selepas aktiviti tu kena tulis yang betul-betul. Faham? Faham Kak Zana. Thank you. Kak Zana pergi sekejap lah dekat tadi dekat kat sini tadi Kak Zana cakap pergi dekat section pengurusan aktiviti. Kat sini pun you all boleh lah nak tengok apa benda yang lain yang berkaitan dengan you all. Bila MPK ni MPK dia kena tengok keseluruhan apa benda perlembagaan kolej tak adalah kan, persatuan kelab ni tak adalah kaitan dengan you all. Kena tengoklah yang mana berkaitan, rujuk je kat sini. Untuk panduan tutur kewangan, Kak Zana buka ini. Boleh nampak kan? Boleh. Sebab ni panjang ni. Okey, panduan tuntutan ni, kita dah cakap dekat sini. Manual ni tidak dibenarkan untuk penceramah, penelitian. Okey, yang ni Kak Zana sentuh sikit lah tadi. Untuk detail, you all rujuk je kat sini. Untuk tuntutan penajaan dan sumbangan luar. Ni ada orang tanya tadi kan. Tuntutan kepada penajaan diperoleh dari sumber luar dikreditkan ke akaun kira-kira am. Tuntutan secara pembendaharaan sumbangan diperoleh dari akaun kira-kira am ke akaun yang digunakan untuk membuat bayaran perbelanjaan aktiviti. Ni proses dia. Bila you all dah dapat tajaan kan. Ni proses you all nak tuntut. Majukan surat kelulusan aktiviti dengan bukti terima penajaan. Sumbangan ke syek-syek pengurusan aktiviti. Ni nak tuntut bukan nak kelulusan. So bukti dia cek
Ni biasanya bukan college, kebanyakan bukan college lah. Kalau yang penajaan ni dia bukan college, dia macam kelab atau persatuan bawah BHAP, sebab dia orang tak ada ibu tau. Ibu dia memang BHAP lah. Kalau macam ibu kewangan kena melalui college dulu. Bila college kata patah ke BHAP, baru you datang ke BHAP. Kalau macam kelab-kelab lain, inilah dia kena ikut proses tuntutan dia. Kalau macam you all duit tajaan, kena bincang dengan college dulu apa proses you all nak keluarkan duit tajaan tu, sebab dia masuk akaun UPM. Okey, kalau kata kelab atau persatuan biasanya yang inilah kita minta surat kelulusan aktiviti dengan bukti penajaan. Lepas tu penerimaan dia lah, salinan cek ke, pemindahan EFT ke, bayaran tunai ke, biasa dia orang ada juga bayar direct ke buzzer. Yang ni pun you kena dapatkan salinan ataupun deposit ke ATM. Tu je. Kalau nak tuntut duit tajaan, nanti BHAP akan tolong keluarkan you all punya tuntutan tu. Tapi kalau college akak rasa kena refer college dulu, sebab you all ada bahagian kewangan kat situ kan. Okey, sebab ni college dia kat sana dia lain sikit lah dia punya prosedur tu, sebab memang akan melalui kepada college kat sana, takut nanti ada terlepas pandang. Okey, ni untuk tuntutan bayaran perkhidmatan. Ni apa-apa perkhidmatan lah yang you all pakai, nak bayar terus kepada pembekal atau penyedia perkhidmatan. Biasa yang ni college pemenang dia akan tuntutan bayaran ke atas bekalan perkhidmatan ataupun pemenang inilah you all punya peraduan ke, you all punya program ada buat pertandingan. Proses tuntutan yang ni. Untuk perkhidmatan dobi, makanan lain-lain, invoice, salinan kelulusan aktiviti, salinan surat jemputan, salinan senarai peserta. Untuk yuran, dobi, makanan lain-lain perkhidmatan. Untuk hadiah pemenang, kalau you all dapat bantuan daripada BHAP untuk BHAP bagi bantuan peruntukan untuk pemenang you all punya ni kan, you all punya pertandingan. Benda ni lah nanti you all bawa untuk tuntut dengan BHAP. Setengah college dia dahulukan duit dia dulu, baru dia tuntut dengan BHAP. Setengah cara ada cara lain, dia orang tunggu duit BHAP masuk dulu baru dia bagi pemenang. Terpulang lah mana satu yang you all rasa senang kan. Kalau kata duit BHAP lambat, ada yang dahulukan duit dulu, lepas tu tuntutlah kemudian, tapi bawalah benda-benda ni dekat BHAP. Okay, dia mana-mana yang you all rasa senang. Kalau lambat dahulukan duit dulu, tak apa, fellow you all banyak duit, minta je. Okay, yang ni untuk pensyarah. Pensyarah ni pun you akan tengok dia ada banyak. Jika bukan pegawai UPM macam ni. Kalau pegawai UPM macam ni, lepas tu pegawai UPM tiada kod. Yang ni kena betul-betul tengok sebelum hantar tuntutan. Kalau pegawai UPM ada kod khusus macam ni pula. Semua ada kat sini. Kan Kak Zana beritahu you all tak ingat, nanti you all buka je kat sini. Salinan kelulusan aktiviti, pengesahan kehadiran penceramah, surat jemputan atau lantikan. Borang tadi pun boleh you all ni. Okey, ni jika bukan pegawai, salinan kad pengenalan dia dengan penyertaan akaun bank tu je. Kalau penceramah tu daripada pihak luar. Yang ni penceramah ni you all kena bincang bayaran dia, sebab biasa kena refer college. Kalau you all nak jemput orang yang bayaran tinggi, kena refer. Berapa college boleh bagi mengikut rate universiti. Okey, yang ni jumlah tuntutan yang dibayar terus kepada akaun penerima oleh pejabat buzzer. Kita akan bayar terus kepada penceramah lah, kecuali kalau you all dahulukan duit you all, baru kita akan bayar kepada siapa yang kepada pengarah program. Biasa pengarah program lah kita minta dia orang buat tuntutan balik. Okey, ni untuk tuntutan bayaran balik. Kat sini pun kita dah bagi tahu. Ni beza tuntutan bayaran balik dengan takut you all pening. Kita tengok kat sini nanti.
Ni tuntutan bayaran balik kepada pemohon oleh pejabat buzzer. Nanti study sikit kat sini tau. Apa benda dia punya ni. Hadiah pemenang, honorarium. Oh ni banyak sikit. Okey, ni tuntutan pengesahan pengecualian cukai. Yang ni tadi ada yang tanya kan. Kak Zat tunjuk yang ni lah. Okey, tuntutan pengecualian cukai untuk penaja atau siapa-siapa yang sponsor you all punya program lah. Tuntutan daripada penaja atau penyumbang untuk mendapatkan dokumen pengecualian cukai bagi tajaan diberikan oleh pelaksana aktiviti pelajar sahaja. Proses dia, majukan dokumen berikut kepada bahagian kewangan. Ni dekat sini nanti you all kalau ada apa-apa pasal tajaan bahagian kewangan pelajar dan pengurusan hasil pejabat buzzer tingkat 2. Apa-apa you all kena direct dengan diorang. Selepas dapat dapat dia punya ni sumbangan. Okey, proses dia borang maklumat permohonan yang Kak Zana tunjuk tadi. Mula-mula yang Kak Zana buka tadi borang pengecualian cukai. Isi yang tu dulu, lampirkan surat kelulusan aktiviti, surat kelulusan tajaan luar dan pengecualian cukai. Okey, yang ni yang TNC tadi. Bukti penerimaan daripada penaja, cek, EFT, tunai atau deposit. Itu sahaja. Nanti buzzer yang akan tentukan dia dapat pelepasan cukai atau tak. Nanti you all refer pejabat buzzer lah. Perincian dokumen terlibat. Okay, inilah dokumen-dokumen yang terlibat nanti. Okay, Kak rasa tak ada apa kot. Yang tu dah clear ke? Sebab you all kena tengok balik kat sini nanti time nak tuntut. Kak rasa you all tak ingat ni, kena buka balik. Tulis lah. Mungkin mereka kena buat aktiviti tu mungkin lebih jelas tak? Maksudnya kena buat aktiviti tu pun nampak. Kan? Sepatutnya kan okey, bukan sebabnya untuk kewangan ni you all jemput siapa untuk tuntutan kewangan ni? Behave tak ada jemput Tak ada jemput. Tak jemput Kak. Sebab ada beberapa KPO dia jemput stok kewangan pentadbiran siapa pentadbiran dan kewangan. Dia orang yang akan brief yang yang detail lah. Sebab section kita, section pengurusan aktiviti, kita akan lampirkan benda ni je, tapi kita hantar kepada section pentadbiran. Bila sampai sana lagi detail. Tapi benda yang dia nak yang macam ni jugalah. Tapi kalau dengan you all mungkin akan lagi detail lah. You all dapat dia punya ni kan maklumat atau info lah. Tapi untuk aktiviti pelajar setakat ni yang ni je. Okay. So Kak Zana rasa tak ada apa dah kot. Ada tak clear ke? Thank you Kak Zana. Kak Zana, tadi kan Kak Zana ada tunjuk surat iringan. Surat iringan? Surat jemputan penceramah luar ke apa, ada spesifik template daripada BHAP ke? Surat jemputan penceramah luar? Tapi surat iringan permohonan kelulusan aktiviti yang ni ke? Tadi tu tadi Kak Zana tunjuk template surat iringan. Kalau kita nak jemput penceramah luar, ada template daripada BHAP ke ataupun macam mana? Tak ada. Tu masing-masing persatuan buat sendiri. Okey. Biasanya daripada you all sendirilah tu kan, melalui macam tu Tapi BHAP tak sediakan lah sebab tu dalaman you all. Kita hanya nak borang saja, borang jemputan penceramah. Yang BHAP nak adalah borang ni. Mana tadi ni 46. Bila you all hantar surat tu kepada dia dah confirm, baru isi kat sini. Borang pengesahan. Borang pengesahan dan borang pelantikan penceramah. Ada 2 kat sini Yang ni masa hantar paperwork, yang ni borang pengesahan ni yang dia dah hadir untuk tuntutan ni, untuk tuntutan bayaran. Tapi untuk jemputan you all kena keluarkan lah surat jemputan. Okay Kak Zana, thank you.
Nanti kalau ada apa-apa tak jelas, call je Kak Zana 1329 ataupun refer je kat sini. Kalau dekat manual ni lagi, you all boleh tengok lah kat manual pelaksanaan aktiviti pelajar ni. Okay, Kak Zana rasa setakat tu je dulu kot. Sebabnya you all kena lalui dulu baru you all nampak. Apa-apa yang penting kena follow takwim kita, tu je. Kena follow guideline ataupun takwim yang kita keluarkan. Okay. Kak Zana, saya ada soalan. Boleh ke? Boleh. Okay, untuk yang surat iringan tu, yang bahagian atas tu dia ada tulis rujukan kami kan. Untuk rujukan kami tu perlu letak apa Sebelum ni you all college letak apa kat situ? Kena follow lah. Oh, kena rujuk college Kena rujuk college sebabnya Kak Zah tak pasti college punya ISO macam mana. Dia punya code file. Okay, baik. Tak salah kat sana file college. Tak tahulah Kak Zah rasa kena rujuk college lah. Takut ada yang terkini kan. Okay, baik. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Zana di atas penjelasan yang telah diberikan kepada kami Barisan Majlis Perwakilan Kolej sesi 2021-2022. Semoga semua perkongsian yang diberikan ini dapat membantu semua barisan Majlis Perwakilan Kolej Tuan Dr. Ismail sesi 2021-2022. Seterusnya saya meneruskan majlis kita pada malam ini dengan sesi soal jawab. Kini saya membuka peluang kepada mana-mana MPK yang ingin mengajukan soalan kepada Puan Zana. Saya ingatkan kepada siapa yang ingin bertanya, sila tekan butang unmute. Terima kasih. Butang apa? Nanti ada ni ke MPK yang semester lepas ke? Dalam you punya ni, yang sesi ni? Ada Puan. Ramai ada juga lah ramai. So you all boleh refer dengan juga tu. Jangan cakap ni diorang dah otai kan, mesti diorang dah tahu ni prosedur semua ni. Kena belajar pada diorang. SU siapa Anom Saya Setiausaha Agung 2. SU pun banyak kena ambil tahu jugalah benda ni. Betul Puan. Biasa Kak Zana berusaha dengan SU Club, persatuan antar kolej lah kalau benda-benda macam paperwork ni. Kesian dia tukar type je tapi tak tahu lah siapa konten tu kan. Mungkin pengarah lah nak kena fikir. Okay. Okay, ada apa-apa soalan ke yang lain? Saya ada satu soalan. Kak Zana, last time Lim nak tuntut claim duit kan? Saya dapat tahu kalau kita sediakan hadiah pelajar, kita macam hadiah pelajar tu kita terus hantar hadiah menerusi Shopee ke Lazada ke online shopping kan. So receipt online shopping punya receipt tu tak boleh diguna, betul ke? Receipt ke atau troli? Ke awak bagi yang troli tu? Troli. Tak, yang tunjuk dia dah dibayar yang harga barang semua tu. Kenapa you tak bagi yang transfer dekat bank tu? Ada yang bank punya tu, tapi kalau macam receipt macam kalau kita beli kat kedai kan kita akan dapat receipt. So at first kami anggap benda tu pun dikira receipt yang sama ke tidak juga? Kalau daripada bank, jangan ambil daripada Shopee, wallet semua tu, ambil daripada penyata bank you all keluar duit tu. Bukan you all snap. Kadang-kadang diorang ni dia bagi yang troli je, tengok jumlah sekian, tapi kita tak tahu bukti dia betul ke dah bayar kan, sedangkan benda tu just masuk dalam troli Shopee tu kan. Memanglah ada jumlah kat situ tapi kita nak bukti bayaran. Biasa bukti bayaran bila you all dah buat pembayaran kan ada keluar slip kan. Save lah dulu PDF. Senang nanti. Dia nak juga yang daripada account bank tu. Itulah bukti dia. Kita tak nak you ambil dekat Shopee, Lazada ke apa ke. Kenapa hari tu dia tak terima ke kalau daripada bank? Ke you tunjuk yang Shopee je?
yang bank punya kemudian diterima lah. Kalau Shopee tu cakap dia kena bank juga. Kita tak terima daripada Shopee ke Lazada ke apa ke, e-wallet ke. Okay. Okay, terima kasih. Okay, ada lagi yang nak tanya? Ada lagi tak yang tak clear ke apa ke? Nanti apa-apa you apa boleh refer fellow-fellow juga. Fellow-fellow pun dia tahu benda-benda ni kan. Kalau ada apa-apa. Tapi apa-apa nak Kak Zana lah. Okay, nampaknya tak ada. Harapnya semua MPK jelas dengan penerangan daripada Puan Zana. Baiklah, nampaknya masa seperti mencemburui kita. Walaupun banyak lagi yang mungkin ada yang nak tanya, boleh tanya personally nanti. Namun saya terpaksa mengakhiri sesi ini. Sesi kita pada malam ini, terima kasih diucapkan kepada Puan Zana di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Terima kasih juga diucapkan kepada MPK yang sudi mengajukan soalan. Para hadirin yang dikasihi, sebagai kenang-kenangan, program ini diteruskan lagi dengan sesi bergambar diminta